di Darul Musafa. Saya bawa balik pada sana. Tiap-tiap minggu dia akan hantar orang keluar untuk ni, student dia untuk keluar dakwah. Balik kat sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika rasulika nabiyil ummi amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qala alaihi salatu wassalam. Man qala la ilaha illallah fi akhir kalamih wajabat lahul jannah atau kama qala alaihi salatu wassalam. Baca doa dulu nah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir. Ikut. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wa bika nasta'in. Ya Fattah ya Fattah ya Fattah. Allahumma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, yang pertama sekali kita betulkan niat kita nah. Semata-mata duduk dalam majlis untuk sukakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang duduk dalam majlis ilmu tanpa niat kerana Allah, Allah akan campak masuk dalam neraka. Ini disebutkan dalam hadis lah. Jadi mesti kena niat betul-betul bulat untuk niat bulat tekad semata-mata untuk bagi Allah suka saja. Jangan ada niat untuk debat dengan orang, jangan ada niat untuk mendapat apa kemegahan, untuk mendapat title, nak dapat title ulama ke, alim tauhid ke apa ke tak. Semua kena buang. Bahkan Imam Al-Ghazali bagi tahu dalam kitab Bidayatul Hidayah, seandainya guru tidak mengingatkan perkara ini kepada murid-murid dan murid melakukan niat yang salah ketika menuntut ilmu, maka guru tu pun terpalit sama dosanya. Guru tu yang dia pun terpalit sama dosa. Jadi suka saya untuk saya ingatkan, bahkan wajib untuk saya ingatkan pada tuan-tuan semua untuk betulkan niat semata-mata untuk sukakan Allah sahaja. Dan kita akan pergi laju sikitlah sebab banyak perbahasan yang kita dah cover, yang dia akan ulang sekali lagi di dalam kitab ni. Kita sekarang di muka surat 66. Yang mana belum hurai saya akan hurai, tapi yang mana dah hurai saya terus jalan lah. Begitu nah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Fitrah merasai kewujudan Allah Subhanahu wa taala, muka surat 66. Allah Subhanahu wa taala firman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki wajarayna bihim birihin tayyibatin wa farihu biha ja'atha rihun 'asifun wa ja'ahumul mawju min kulli makanin wa dhannu annahum uhita bihim da'u Allah mukhlishina lahuddin la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin. Maksudnya, dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan. Sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik. Dan mereka bergembira kerananya. Lalu tiba-tiba datanglah angin badai. Dan apabila gelombang dari segenap penjuru menimpanya dan mereka yakin bahawa mereka telah terkepung akan bahaya, maka mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, mengikhlaskan ketaatan kepadanya semata-mata. Mereka berkata, sesungguhnya jika engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur. Surah Yunus ayat 22. Hal ini menceritakan tentang fitrah manusia. Termasuklah orang-orang yang tidak beriman pada Allah. Sesungguhnya orang yang tidak beriman pada Allah, sekalipun ia itu golongan atheist, apabila ditimpa dengan suatu musibah yang dia sendiri tidak dapat memikirkan jalan penyelesaiannya, maka pasti terdetik dalam hati kecilnya bahawa di sebalik kehidupan ini pasti wujudnya Tuhan yang maha berkuasa yang dapat membantunya. Ini dalil akli, dalil yang menggunakan akal. Tak payah kita nak cari Quran, cari hadis. Tak perlu dalil daripada Quran, tak perlu dalil daripada hadis. Ini dalil ni dah cukup dah untuk akliyah, untuk masalah akliyah, bahawa setiap manusia pasti ada fitrah untuk bertuhan, walaupun dia menafikan, walaupun dia kata dia ni seorang atheist yang tak percaya pada Tuhan. Tapi bila dia tersepit dalam satu-satu masalah musibah, pasti akan terkeluar doa terdetik dalam hati kecilnya, yang bahawa dia ni lemah dan ada satu kosong yang lebih besar di atasnya untuk dia minta pertolongan. Jadi Allah SWT confirmkan perkara itu dalam ayat Al-Quran.
Pasti pada ketika itu hati kecilnya merintih agar Tuhan yang Maha Berkuasa dapat membantunya. Sesungguhnya naluri merasa kewujudan Allah ini akan terbit apabila seseorang dilanda musibah yang tidak dapat diselesaikan dengan keupayaan dirinya sendiri. Pada ketika itu dia meyakini di sebalik kehidupannya wujud Allah yang pernah menciptakannya satu ketika dulu untuk menjadi pergantungan dan harapannya ketika dalam kesulitan tersebut. Apabila seseorang itu berhadapan dengan musibah, pasti terbit di hatinya perasaan ingin meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Berkuasa, agar dapat menolongnya daripada musibah tersebut. Inilah fitrah. Fitrah ni orang putih kata default system. Sistem yang asal. Bila kita lahir ke bumi, kita ada sistem yang asal. Kita lah yang mencorakkan mengikut suasana sekeliling kita. Tapi macam mana pun fitrah tu tetap tak boleh lari. Kalau dia lelaki, dia tetap lelaki. Kalau dia perempuan, dia tetap perempuan. Kalau dia lemah, dia tetap lemah. Kalau dia fitrahnya itu merasa mempunyai iman yang kecil dalam hati, merasa bertuhan, pasti benda tu akan terzahir juga. Sebab itu adalah fitrah yang tak boleh diubah. Guru kami Syekh Rahimuddin Al-Bantani berkata, dalam diri setiap manusia itu ada rasa kerinduan kepada Tuhannya. Itu adalah fitrah dalam diri mereka. Islam hadir mengajarkan mereka tentang siapakah sebenarnya yang mereka rindui selama ini melalui fitrah tersebut. Jawapannya, dialah Allah. Dan setiap orang pasti akan merindui satu kuasa, satu Rabb, satu Tuhan. Cuma dia tak kenal je siapa yang dia rindu tu. Maka Allah SWT hantar Nabi-Nabi untuk memperkenalkan yang kamu rindu, yang kamu harap, yang kamu doa, itulah Allah. Ada yang terima, ada yang tak terima. Yang terima dia berjaya, yang tak terima dia celaka. Jadi Syekh Rahimuddin beritahu dialah Allah. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, setiap bayi yang lahir itu lahir dalam fitrah. Dia lahir dengan default system dia. Maka ibu bapa mereka lah yang mengubah fitrah tersebut dengan sama ada menjadikan anak tersebut Yahudi ataupun Nasrani. Baik, 68. Perbahasan Tauhid Amali, kewujudan Allah dalam hati orang beriman. Syekh Muhammad Al-Hashimi berkata, sesungguhnya kewujudan Allah dalam hati-hati orang beriman merupakan cahaya, perasaan kelembutan, ketenangan, keagungan dan kekayaan. Adapun kewujudan makhluk dalam hati-hati merupakan satu kegelapan, kesibukan, kehinaan dan kefakiran dalam diri tersebut. Baik, yang ni perbahasan Tauhid dalam sudut pandangan tasawuf. Di sisi tasawuf, di sisi ilmu tasawuf, segala-galanya selain daripada Allah itu adalah zulumat, kegelapan. Dan selain daripada makhluk, iaitu Allah adalah cahaya. Maka untuk kita bertemu dengan ma'rifat, untuk kita syuhud, untuk kita menjadi wali Allah, hendaklah kita buang semua ghairullah daripada hati kita. Ulama tasawuf berkata Allah ciptakan dua tangan, dua kaki, dua telinga, dua mata, dua lubang hidung. Dan semuanya berpasang-pasangan. Bahkan jantina pun ada dua. Dia tak ada jantina yang ketiga. Jantina, jantan, betina, jantina. Tak ada kan? Jantan dan betina saja. Laki dan perempuan saja. Allah ciptakan segala-galanya berpasang-pasangan. Tapi ulama tasawuf beritahu Allah ciptakan hati ni cuma satu. Hati cuma satu. Sebab apa? Sebab hati untuk Allah. Hati untuk Allah sahaja. Bahkan ulama-ulama tasawuf menamakan hati sebagai Ka'bah. Ka'batullah, rumah Allah. Bukan Allah bertempat di zat Allah bertempat di hati tak, tapi kebesaran Allah bertempat di hati. Bahkan ketika Nabi SAW bila mana pertama kali dapat wahyu, Nabi takut, Nabi lari, Khadijah radhiyallahu anha selimutkan Nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman, wahai orang yang berselimut, qum, bangun, fa'anzir, berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir. Rabbmu, Tuhan kamu besarkan. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi yang pertama sekali, tugas pertama Nabi, yang pertama sekali Allah perintahkan kepada Nabi ialah membesarkan Allah, memasukkan kebesaran Allah dalam hati kita dan hati manusia-manusia yang lain. Yang ini dinamakan tauhid. Ajarkan manusia kalimah la ilaha illallah dan dakwahkan mereka, ajarkan mereka tentang kebesaran Allah supaya kebesaran Allah penuh dalam hati. Dan semua kebesaran makhluk keluar daripada hati. Barulah dia akan nampak cahaya iman. Jadi ini tasawuf dalam tauhid dalam sudut tasawuf lah. Seseorang pasti tertanya-tanya mengapa seseorang yang sudah mempelajari sifat-sifat Allah dan mengetahui bahawasanya Allah itu Maha Wujud namun masih lagi tergamak melakukan maksiat dan dosa kepada Allah dan dalam hatinya tidak pernah terasa kewujudan Allah yang hadir untuk menilainya. Hal ini kembali kepada bagaimana seseorang dapat mempraktikkan ilmu tauhid yang dipelajari secara teori kepada tauhid amali. Rasa kehadiran Allah dalam hati seseorang adalah satu anugerah yang paling berharga daripada Allah kepada para hamba pilihannya.
Rasa kehadiran Allah dalam hati seterusnya melahirkan musyahadah, penyaksian Allah dengan mata hati atau lebih dikenali sebagai ihsan seperti dalam hadis Jibril. Baik, satu orang yang mengaji ilmu tauhid, mengaji sifat-sifat Allah, dia tahu semua sifat-sifat Allah, wujud, qidam, baqa, alim. Kalau kita suruh dia hurai wujud, dia boleh hurai. Kalau suruh hurai tentang mukhalafatul hawadis, dia boleh hurai. Tanya pasal baqa, dia tahu. Semua perbahasan dia tahu tentang ilmu tauhid, tapi kenapa dia masih melakukan dosa? Kenapa? Kalau orang yang kenal Allah, dia takut nak melakukan dosa. Sebab tu ulama bagi tahu mempelajari ilmu sifat ini, belum lagi kita mencapai kenal Allah, belum lagi mencapai ma'rifatullah, belum. Kita belum menjadi arif billah. Tapi bila kita dah belajar sifat-sifat ni, dia jadi alim billah. Dia tahu tentang Allah. Dia tahu sifat-sifat Allah, tapi dia belum kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita tengok kereta, kita jual kereta, kita boleh cerita apa spek kereta tu kan, specification dia, kita boleh cerita tayar dia macam mana, enjin dia apa kan, semua kita boleh cerita. Kita alim habis tentang kereta tu, tapi kita tak pernah naik dan tak pernah merasa kereta tu. Jadi kita belum kenal sebenarnya, kita baru tahu. Jadi bila orang tanya, kamu tahu tentang kereta? Aku tahu semua tentang kereta tu. Kalau orang tu tanya, sedap nak kereta tu? Oh, tu tak tahu. Tak boleh cerita. Sebab tak pernah merasa. Dia tak pernah rasa bawa kereta tu. Jadi macam tu juga orang yang alim tauhid, belum tentu dia ma'rifat. Belum tentu dia syuhud. Belum tentu dia wali Allah. Jadi dulu saya dah terangkan dulu bahawa yang tauhid ni dia ada 4 peringkat kan. Dia ada syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat. Jadi kita belajar sifat-sifat ni semua berada di makam yang kedua, makam tarekah. Makam mula untuk berjalan, untuk tahu tentang Allah. Belum lagi kenal. Sebab untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala, untuk arif kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perkara itu dia dah masuk dalam bidang tasawuf. Dia memerlukan kepada amali. Tauhid amali. Dia bukan lagi tauhid teori. Tauhid amali yang membawa kepada musyahadah. Apa tu musyahadah? Penyaksian. Apa yang dimaksudkan dengan penyaksian? Ialah dia berada di satu maqam, satu keadaan di mana dia melihat segala-galanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dapat rezeki, dia nampak Allah yang bagi rezeki kat dia. Dia makan, dia nampak Allah yang bagi makan pada dia. Dia bawa kereta, dia nampak Allah yang bawa kereta. Bukan dia nampak Allah ni bermuka, berwajah. Tak. Dia nampak segala-galanya itu adalah fi'il, perbuatan Allah ke atasnya. Dan dia ni apa pun tak ada. Dia tak nisbahkan langsung pada diri dia. Bila orang yang tak ada syuhud, orang yang tidak ada musyahadah, dia rasa semua dia yang buat. Kalau tak dia yang buat, kereta yang buat. Kalau tak kereta yang buat, makanan yang buat. Semua dia nampak makhluk ya. Semua benda dia nampak makhluk. Bila makan kenyang, dia nampak makhluk yang kenyangkan dia. Lagu tu. Dia belum musyahadah, dia belum nampak, dia belum terbuka mata hakikat dia. Sebaliknya orang yang sudah syuhud pada Allah, orang yang sudah sahih imannya pada Allah, dia hidup di dunia macam biasa, makan minum macam biasa, naik kereta macam biasa, tapi hati dia sentiasa nisbahkan perkara itu pada Allah, tanpa ada keraguan sikit pun. Yang ni namanya yakin. Iman yang dah tahap hakikat yakin. Yang itu dinamakan, ulama tasawuf menamakan sebagai syuhud. Dia menyaksikan segala-galanya sebagai perbuatan Allah. Jadi orang yang sudah mencapai makam syuhud, tidak ada kekecewaan dalam hidupnya. Takkan rasa kecewa. Sebab apa? Sebab segala yang berlaku, dia nampak tu semua Allah yang buat. Nak kecewa kenapa? Dia nampak segala-galanya Allah yang buat, jadi dia kena redha. Itu semua keputusan Allah. Kena redha. Sebab itu para sahabat Nabi, semua sahabat Nabi mencapai makam syuhud. Dan tanda makam Nabi mencapai, tanda para sahabat Nabi mencapai makam syuhud diisytiharkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan doa radhiyallahu anhum kepada mereka. Allah SWT bagi tahu dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah SWT redha pada mereka, mereka redha kepada Allah. Kalau Allah redha pada kita ni memang sepatutnya, tapi kenapa Allah bagi tahu kita pun kena redha pada Allah? Kenapa Allah bagi tahu sahabat kena redha pada Allah? Apa perlunya Allah kepada redha kita? Sebenarnya Allah tak perlu redha kita, tapi Allah nak bagi tahu syarat untuk dapat redha Allah, kita yang kena redha pada Allah dulu.
Apa maksud kita reda pada Allah? Kena syuhud pada Allah. Kita akan nampak segala-galanya perkara yang Allah lakukan, segala yang berlaku dalam hidup kita adalah perbuatan Allah dan kita reda. Kalau tak, kita merongot, kita rasa sedih, kita rasa ini, tu semua tanda tak reda. Sebab kita masih sabitkan pada makhluk. Bawa kereta, tiba-tiba, pom, tayar pecah. Kita punyalah marah pada paku, marah kepada lubang, marah pada tu. Kita tak ada reda sikit pun dalam hati. Dan sebab kita tak nampak benda yang berlaku tu daripada Allah. Tapi orang yang ada syuhud dalam hati, orang yang ada Allah dalam hati, bila berlaku macam tu, dia akan nampak ini daripada Allah. Aku reda, aku sabar. Semoga Allah ganjarkan apa atas kesabaranku. Jadi ulama tasawuf bagi tahu kehidupan Muslim ni sangat unik. Sangat unik. Sebab kehidupan Muslim ini, dia ada dua sahaja yang berlaku dalam hidup dia, sama ada nikmat atau musibat. Dan kedua-duanya membawanya ke syurga. Dengan nikmat dia bersyukur, lalu Allah bagi dia syurga. Dengan musibah dia bersabar, lalu Allah bagi dia syurga. Ini betapa uniknya hidup seorang Muslim. Dia dapat musibah ke, dia dapat nikmat ke, dua-dua bawa dia ke syurga. Dengan syarat, reda. Dengan syarat dia reda. Dia dapat musibah pun dia reda, dia dapat nikmat pun dia reda pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maqam syuhud, maqam yang tertinggi, ataupun dikenali sebagai al-ihsan seperti dalam hadis Jibril. Adapun jalan untuk mencapai musyahadah Allah dengan mata hati adalah dengan memperbanyakkan ibadah, sama ada fardu ataupun sunat. Mujahadah melawan hawa nafsu, sentiasa menjaga kehambaan diri kepada Allah dalam ketaatan, memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan merenung alam ini sebagai bukti kewujudan Allah dan sebagainya. Jadi untuk capai syuhud, tak cukup dengan belajar sifat-sifat sahaja. Tak cukup dengan belajar kitab-kitab tauhid sahaja. Sebab belajar kitab-kitab tauhid, dia memberi kita ilmu, tapi tidak memberi syuhud pada kita. Tidak memberi makrifat kepada kita. Sebab makrifat hanya akan datang melalui mujahadah dan riyadah. Riyadah latihan. Kena ada tarekahnya. Kena ada sanatnya. Sebab tu tarekat ni ada banyak. Ada Naqsyabandi, Ahmadiyah, macam-macam tarekat. Mana-mana satu tarekat yang kita ambil, kita ikut betul-betul tertibnya, pasti Allah akan sampaikan kepada ma'rifat. Melalui bimbingan mursyid yang bersanad sahih lah, yang mu'tabar. Baik. Inilah jalan praktikal bagi seseorang untuk mendapat musyahadah Allah Subhanahu Wa Taala, menyaksikan Allah dengan hati, seterusnya membawa kepada mengenal Allah. Dalil kepada musyahadah Allah ni, melihat Allah ni, ialah dalil hadis ihsan tu. Yang bila ditanya apa itu ihsan, Nabi jawab, anta'budallah ka'annaka tara. Kamu beribadah pada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Ini makam ihsan yang disebut dalam hadis. Musyahadah Allah dengan mata hati terrealisasi setelah seorang salik tenggelam dalam lautan wahdaniyah, keesaan Allah. Wahdaniyah, keesaan Allah ni merujuk kepada dia nampak segala-galanya ahad. Dia nampak segala-galanya esa. Segala yang berlaku adalah perbuatan Allah yang esa. Ini wahdaniyah. Dia tak nampak langsung satu perkara tu berlaku kerana makhluk. Dia tak nampak langsung macam itu. Dia nampak semuanya datang daripada Allah. Dia wahdaniyah, dia menyatukan. Bukan menyatukan, macam mana sebut, mengesakan segala yang berlaku adalah perbuatan Allah. Dia tak anggap ini buatan Allah, ya ini buatan makhluk. Contoh, kita batuk, kita makan ubat batuk. Lepas tu batuk lega. Okey. Kita batuk, kita makan ubat sakit jantung. Lepas tu tiba-tiba batuk lega juga. Dan kita kata ini kuasa Allah. Betul tak? Kita batuk. Lepas tu kita makan ubat batuk, lega. Alhamdulillah, ubat batuk bagus. Sebab apa kita sembuh? Sebab makan ubat batuk. Lepas tu satu hari tu kita batuk, tapi kita tersilap ambil ubat sakit jantung. Lepas tu Allah bagi sembuh. Kita pun rasa, ini ubat sakit jantung, tapi lega batuk. Ini kuasa Allah. Habis tu yang tadi, yang mula-mula tu bukan kuasa Allah. Nampak tak? Kita mensyirikkan perbuatan. Kita mensyirikkan dia punya asbab dan dia punya akibat. Jadi wahdaniyah ialah menyatukan. Kalau kita batuk, makan ubat batuk sembuh, itu kuasa Allah. Kalau kita batuk, kita makan ubat sakit jantung sembuh, itu pun kuasa Allah juga. Ini wahdaniyah. Semuanya dia meyakini datang sebab akibat, mudarat manfaat semua daripada Allah. Ini adalah yang dikatakan wahdaniyah. Kita ni asal pelik baru kita nak nisbahkan pada Allah. Kalau tak pelik, kita anggap tu kuasa makhluk. Kan? Sakit jantung kan, makan ubat batuk tiba-tiba baik. Makan ubat batuk bagi kita doktor, ini kuasa Tuhan. Keajaiban Tuhan katanya. Kalau kita sakit jantung, makan ubat sakit jantung sembuh, ini kuasa ubat.
Sebab formula kita betul. Nampak? Jadi dalam hidup seorang salik, dia mesti tenggelam dalam lautan wahdaniyah. Dia menganggap semua, walaupun sebab dia terang di mata kita, sebab daripada makhluk tu terang di mata kita, tetap kita isbatkan Allah. Kita makan, kita minum air, terang-terang air itu lalu dan menghilangkan dahaga kita, tetap kita kata Allah yang hilangkan dahaga kita. Ini lautan wahdaniyah. Maknanya dia kena fokus dengan perasaan sehingga tiada rasa wujud makhluk dalam dirinya, kerana terlalu fokus hatinya terhadap wujud Allah yang maha agung. Ini dipanggil maqam fana. Fana ni maksud dia hancur. Hancur, hapus. Hapus apa? Hapus semua sebab dan akibat. Dan yang kita baqakan, yang kita kekalkan hanya Allah. Kan? Kita minum air hilang dahaga, kita fanakan air itu. Air tak ada kuasa. Allah yang maha kuasa. Ini intisari daripada kalimah la ilaha illallah. Intisari kita nafikan semua la ilah. Tidak ada yang berkuasa illallah kecuali Allah. Di mana ianya permulaan bagi makam golongan yang kamil, sempurna syuhud mereka. Jadi kalau dalam tarekah, dia akan ajar satu persatu mengikut peringkat dia. Mula-mula ikut syariat, lepas tu ikut tarekat, lepas tu mula kepada makrifat, kepada hakikat, dan terakhir sekali kepada makrifat. Setelah itu Allah mengembalikan semula rasa kewujudan diri mereka dengan mengangkat mereka daripada terus tenggelam dalam lautan musyahadah, penyaksian Allah dengan pandangan hati, lalu menguatkan kerohanian mereka dalam menjaga syuhud pandangan hati mereka kepada Allah, dalam masa yang sama menjaga adab kehambaan diri kepada Allah dengan menunaikan kewajipan syariat yang telah ditetapkan dengan perasaan wujud diri mereka tersebut. Bila dah sampai satu makam yang tertinggi, makam kamilah, makam ma'rifat yang tertinggi, masa tu dia akan nampak semuanya Allah. Dan Allah SWT dengan rahmat dan kasih sayangnya mengembalikan dia kepada jasad dia supaya dia ikut syariat. Kalau dia tak ikut syariat, orang akan anggap dia gila. Tiba-tiba tak mau kerja, tiba-tiba tak mau makan, sebab dia kata semua Allah, semua Allah, semua Allah. Orang akan anggap dia gila. Tapi dengan rahmat dan kasih sayang Allah, Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan dia kepada jasadnya. Dalam masa yang sama, hati dia kekal syuhud pada Allah. Jadi dia makan minum macam biasa dengan kita, tapi hati lain-lain. Kita makan, kita yakin pada makan. Kita makan ubat, kita yakin pada ubat. Tapi dia makan langsung, sikit, sebesar zarah pun tak ada yakin pada makanan tu. Bahkan dia tak ada risau pun kalau duit tak ada dalam poket dia ataupun dalam bank dia. Tak ada risau sikit pun. Kita duk lawan, bila tak ada duit, dia bergetak jugalah, kan. Macam mana ni kan, gaji tak masuk lagi. Mula risau sebab kita ni yakin kita pada duit. Yakin kita pada duit. Tapi wali Allah yang dah mencapai syuhud, dia tidak ada kerisauan. Dalam Quran bagi tahu, wali-wali Allah ni, hati mereka ni tak ada risau apa. Sebab dia tahu Allah Subhanahu Wa Taala yang ambil tanggungjawab atas dia. Baik. Pada ketika ini syuhud mereka adalah mereka menyaksikan hakikat yang wujud secara mutlak dan tersendiri hanyalah Allah, sedangkan makhluk-makhluk ciptaannya wujud secara bergantung kepada Allah. Duit hanya boleh bagi manfaat dengan izin Allah. Makan hanya boleh bagi manfaat dengan izin Allah. Macam tu. Semuanya bergantung pada Allah. Mereka menghayati makna keagungan wujud Allah, muka surat 70, sebagai wujud yang hakiki lagi mutlak, serta menghayati kewujudan mereka dan sekalian makhluk yang bergantung pada pentadbiran, bantuan dan kekuasaan Allah. Adapun golongan zindik yang mendakwa dengan ungkapan para sufi yang kamil, namun mereka jauh daripada apa yang dikecapi para sufi tersebut, sehingga sebahagian daripada mereka zindik mendakwa kepada hulul dan ittihad, maka ia adalah satu kesesatan yang nyata, kerana sudah jelas menurut dalil naqli, aqli dan juga zauqi qalbi bahawasanya Allah bersifat qadim yang berbeza sama sekali dengan makhluk-makhluknya yang serba baharu. Baik, pada zaman sufi dulu, masa tengah kita kata meluaslah fahaman sufi, semua orang sibuk cari makrifat dan sebagainya, ada golongan-golongan yang mengaku-ngaku sudah mencapai makrifat, mengaku-ngaku. Golongan-golongan sufi yang sesat. Golongan inilah yang dicela oleh para ulama, oleh Imam Syafi'i dan sebagainya, yang digunakan perkataan mereka pada hari ini oleh Wahabi untuk memukul rata semua tasawuf ni salah. Dia kata Imam Syafi'i yang kata lagu tu. Hampa duduk dengan geng-geng sufi ni, pagi petang jadi gila kan. Ini merujuk kepada golongan zindik pada zaman tu. Mereka ni tak ada buat amalan apa, sanad tak ada, tarekat tak ada, apa pun tak ada. Tiba-tiba dia tengok dia nak tiru-tiru kan. Orang buat-buat gila, dia orang jadi gila sungguh dengan makrifat, dia buat-buat gila. Contoh macam tu lah. Orang mabuk sungguh dengan zikir, dia buat-buat mabuk. Jadi keadaan mereka ni mencetuskan akidah tauhid atau cabang akidah yang baru yang ulama namakan sebagai hulul dan ittihad, yang mana mereka ni dah
Ni yang kita cerita masalah Berilwi tadi tu. Dia golongan ni lah. Mereka mendakwa diri sebagai orang-orang tarekat, tapi membawa fahaman hulul dan ittihad, iaitu fahaman mereka ni, zat mereka ni bergabung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Memanglah kita semua daripada Allah, tapi kita kena tahu yang kita ni makhluk. Allah ni satu zat yang mutlak, tidak ada gabungan ataupun juzuk dengan apa-apa. Jadi terpisah, Allah terpisah dengan makhluknya, tak boleh bersatu. Sebab Allah ni Khalik, kita ni makhluk yang dicipta, kita ni akan binasa. Tapi golongan-golongan hulul ittihad ni, dia menyatakan penyatuan. Dan fahaman ni juga ada dalam agama Hindu, tak silap saya. Bila mati, kalau baik akan bergabung dengan Tuhan. Lebih kurang lagu tu lah. Dulu pernah dah belajar sikit-sikit bahasa Hindu ni. Maka ia ada satu kesesatan yang nyata menurut dalil akli, naqli dan juga zauqi qalbi. Kita agung macam mana pun wali-wali Allah, agungkan Nabi macam mana pun, tetap kita akan kata Nabi itu makhluk. Bukan kita kata juzuk daripada Allah. Tak macam tu. Tapi kalau macam dalam masalah Berilwi ni, dia kata Nabi SAW ni salah satu juzuk daripada Allah. Dia dah jadi serupa macam akidah Kristian lah. 3 dalam 1 punya akidah, keluar daripada Allah, keluar Nabi Isa apa semua tu kan. Yang ni itu hulul dan ittihad lah, yang mana kita menolak keras fahaman ni. Sebab kita berpegang teguh pada ahli sunnah wal jamaah. Antara fahaman tertolak yang lain juga adalah menganggap bahawasanya seluruh makhluk hanya berada dalam khayalan dan persepsi semata-mata, iaitu sekadar persepsi. Ini kerana Allah sememangnya menciptakan para makhluknya dengan hak, bukan secara khayalan. Ada satu fahaman tu, dia anggap semua yang wujud ni adalah khayalan. Yang betul-betul wujud hanya Allah. Memanglah ada sufi cakap macam itu, tapi yang dimaksudkan khayalan ni dalam bentuk syair, dalam bentuk bahasa, dalam bentuk gaya bahasa yang tinggi. Bukan khayalan maknanya tak ada langsung. Khayalan ni maknanya Allah ciptakan bumi, dunia dan sebagainya yang ada pada kita ni untuk menipu kita lah, sebagai ujian kepada kita. Bukan tempat yang sebenar. Tempat sebenar kita di akhirat nanti. Dia dalam bentuk syair, dalam bentuk kita kata permainan bahasa. Tapi ada orang faham secara literal. Dia anggap semua yang wujud ni, semua yang diwujudkan oleh Allah ni khayalan semata-mata, tak wujud pun. Yang wujud hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, wujud kita ni wujud hakiki. Tapi kita ni wujud li ghairihi, bergantung kepada wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Wujud tetap wujud, tapi bergantung kepada wujudnya Allah. Maknanya kita ni bukanlah wujud, tapi diwujudkan. Kita diwujudkan. Sebab yang wujud secara hakiki memang Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa wujudkan Allah. Allah wujud secara hak. Kan Allah wujud secara hak. Selain daripada Allah, semuanya diwujudkan. Semuanya diwujudkan. Tapi tetap hak juga, tetap bukan khayalan. Dia tetap benda yang benar, benda yang boleh sentuh, boleh dirasa, boleh dilihat. Baik, kewujudan Allah tidak bertempat. Ni dah banyak kali dah kita bahas, jadi saya pergi laju je lah. Tempat itu adalah satu yang mempunyai ukuran tertentu, begitu juga dengan jisim. Adapun jisim itu adalah satu yang mempunyai saiz tertentu, ukuran tertentu, had-had tertentu, batasan tertentu dan sebagainya yang mengambil ruang dan tempat. Oleh yang demikian, Maha Suci Allah daripada bertempat dan berjisim. Inilah akidah Islam yang murni menurut Al-Quran, Sunnah dan akidah para salafus soleh. Imam Suwaidi berkata, wahai saudaraku yang dibahagiakan oleh Allah, sesungguhnya Allah itu wujud. Adapun kewujudan Allah itu tidak berbentuk, tidak berhad. Tidak berhad dan tidak bersudut. Buku At-Tuffah Al-Mursalah, muka surat 18. Dalil kewujudan Allah. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul liman ma fis samawati wal ard, qul lillah. Katakanlah kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan bumi? Katakanlah kepunyaan Allah. Imam Fakhruddin Ar-Razi berkata, ayat ini menjadi dalil bahawa Allah tidak bertempat kerana semua tempat yang ada dalam langit dan bumi adalah kepunyaannya, yang merupakan ciptaannya. Semua benda termasuk tempat, ruang, apa sahaja, had, saiz, semua tu makhluk ciptaan Allah. Mana boleh disabitkan pada Allah?
Kedua, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Allah telah pun wujud dan tiada yang wujud bersamanya. Sahih Al-Bukhari. Hal ini turut menegaskan bahawa Allah wujud secara qadim, tanpa sesuatu pun berserta dengan kewujudannya. Jadi jelaslah dalam hadis ini bahawa Allah wujud tidak bertempat. Dulu saya pernah terangkan tentang Ahad, tentang Allah itu Esa. Yang dikatakan Esa ini ialah tidak ada gabungan, tidak ada juzuk, tidak ada atas bawah, tidak ada apa-apa yang melekat ataupun bergabung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah itu hidup, Allah itu hidupnya secara tunggal. Zat Allah itu hidupnya secara tunggal. Kalau macam manusia, kita ada atas, ada bawah. Tapi Allah tidak ada bahagian atas, Allah tidak ada bahagian bawah. Tidak ada bahagian tepi, tidak ada bahagian belakang, tidak ada bahagian depan. Kerana semua bahagian ataupun dalam bahasa Arab sebut sebagai juz'iyah, semua bahagian-bahagian itu adalah ciptaan Allah. Jadi bila Allah kata diri Allah itu Ahad, bermakna segala selain daripada Allah tidak boleh disabitkan pada Allah. Selain daripada Allah tak boleh disabitkan pada Allah. Tempat ke, ruang ke, arah ke, semuanya tidak boleh disabitkan pada Allah kerana Allah itu Ahad. Jadi dalil Ahad tu pun dah cukup kuat dah. Dan dikuatkan lagi dengan sabdaan Nabi, Allah itu wujud, tidak ada yang wujud bersama dengannya. Tidak ada yang wujud bersama dengannya. Bermakna Allah itu wujud secara ahad. Yang lain-lain, tempat, arah, makhluk-makhluk yang lain tidak wujud bersama dengannya. Sebaliknya wujud terpisah daripadanya. Tempat wujudnya terpisah daripada Allah. Arah, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, wujud terpisah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam hadis bagi kita tidak ada yang wujud bersama dengannya, ma'i dengannya. Yang bersama dengannya. Dan Allah beritahu juga dalam Al-Quran, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang kufu dengan Allah. Yang setara, yang sama, yang bersama, tak ada. Allah tunggal, dia sendiri. Tidak ada arah, tidak ada atas bawah, tidak ada tempat, tidak ada ruang, tidak ada apa-apa pun yang berkaitan dengan selain daripada Allah. Jadi Allah ni satu zat yang tunggal. Jadi hadis Sahih Bukhari ni betul-betul dalil yang kuat bagi orang yang memahami. Kalau tak faham, ulun pi lah macam mana pun dia tak faham. Hal ini turut menegaskan bahawa Allah wujud qadim, tanpa satu pun berserta dengan kewujudannya. Baik, qadim ni ialah satu keadaan di mana Allah itu wujudnya tidak ada permulaan. Qadim maksudnya tak ada permulaan. Selain daripada Allah, ada tak yang tidak ada permulaan? Ada tak benda ataupun apa-apa yang tidak ada permulaan selain daripada Allah? Tempat, ada permulaan tak? Ada. Sebelum ni tak ada tempat. Allah yang wujudkan tempat. Ruang tu pun dia bukannya qadim. Dulu dia tak ada, lepas tu Allah wujudkan dia. Arah pun sama. Lawan kepada qadim apa? Qadim hadis. Hadis ni dia ada dua makna lah. Hadis, satu hadis Nabi, satu lagi hadis ni maksudnya baharu. Saya dah terangkan dah baharu tu benda apa kan? Baharu dengan baru saya dah terangkan benda apa? Baru dalam bahasa Arab jadid. Baharu dalam bahasa Arab hadis. Beza baru dengan baharu saya dah terangkan. Belum lagi? Belum. Kalau belum nak cerita. Beza jadid dengan hadis. Baru dengan baharu. Apa beza dia? Kalau baru, kalau jadid ni benda tu dah ada. Tapi baru didatangkan kepada kita. Contohnya tisu. Tisu ni memang dah ada dalam dunia ni. Tapi kalau kita beli daripada kedai, tisu tu tisu baru. Jadi itu dinamakan jadid, benda yang baru. Kalau hadis dalam bahasa Melayu disebut baharu. Bahasa Melayu pun boleh tahan juga. Dia punya kekayaan bahasa dia tu. Baru dengan baharu tak sama. Sebab baharu merujuk kepada sesuatu yang belum pernah wujud. Kemudian dia ada. Dia tak wujud, tiba-tiba dia ada. Contohnya macam dulu kereta Azia tak ada. Kemudian tiba-tiba diwujudkan dan orang yang pertama, model pertama yang keluar, yang tu dikatakan model baharu. Kereta baharu. Sebab tu kalau kita tengok syarikat-syarikat susu ke Milo ke apa ke, bila dia buat pack baru, dia tak tulis pack baru, dia tulis pack baharu. Sebab sebelum ni tak wujud pack tu. Kemudian baru diwujudkan.
Tapi bila dia dah buat cetakan yang kedua, dia tak boleh kata baharu. Dia kata ni pack baru lah. Pack baru sampai. Itu beza dia. Jadi dalam akidah, kita tak guna jadid, kita guna hadis. Sebab hadis lebih tepat maknanya. Lebih tepat maknanya. Sebab selain daripada Allah, segalanya adalah hadis. Selain daripada Allah, segalanya adalah hadis. Maknanya, apa selain daripada Allah? Manusia, binatang, kamera, semuanya adalah hadis. Benda yang dulu tak ada, sekarang ada. Ataupun benda yang pernah mengalami zaman tidak ada. Allah pernah tak mengalami zaman tidak ada? Tak. Allah sentiasa ada daripada dulu sampai sekarang dan sampai bila-bila. Ini ada tak zaman tidak ada dia? Ada. Zaman tidak ada, dulu tak ada, sekarang ada. Saya ada zaman tidak ada saya. 30 tahun yang dulu saya tak ada. Sebab saya baru 26. 27 tahun yang dulu saya tak ada. Kan? Lepas tu baru ada. Jadi saya ni hadis. Meja ni berapa puluh tahun yang dulu tak ada, sekarang ada. Jadi dia hadis. Segala-galanya angin. Angin dulu tak ada, sekarang ada. Maka angin tu hadis. Maka seluruh alam ini adalah hadis. Seluruh alam ini adalah hadis. Ruang, tempat, arah, saiz, kiraan 1, 2, 3, 4, 5, 6, semua tu adalah hadis belaka. Kerana yang qadim, yang tidak ada, yang tidak diperanakkan, yang tidak diwujudkan, yang tidak mempunyai zaman, tidak ada, cuma satu saja, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi tahu dalam Al-Quran, lam yalid wa lam yulad, kan? Dia Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tak ada siapa wujudkan Allah. Allah memang sedia wujud. Jadi bila kita faham konsep qadim, bila kita faham yang Allah itu qadim, selain daripada Allah itu hadis, maka terang dan jelas Allah itu wujudnya tidak bertempat, tidak berarah, tidak beranggota. Sebab tempat, anggota, arah, saiz dan sebagainya, semua itu adalah hadis. Faham macam tu? Jadi bila Allah SWT, bila Nabi SAW berkata Allah itu wujud secara qadim dan tidak ada yang wujud bersamanya, maknanya yang wujud bersamanya itu semuanya hadis. Maka tidak boleh disabitkan dengan Allah. Apabila kita kaitkan hadis dengan qadim, dia jadilah syirik. Di sinilah yang dinamakan syirik. Syirik lawannya ahad. Ahad lawannya syirik. Syirik maksudnya menduakan. Ahad maksudnya mengesakan. Jadi bila kita sabitkan hadis kepada qadim, jadilah syirik. Bila kita buang semua hadis daripada qadim, jadilah ahad. Itu yang dinamakan mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, iaitu membuang segala makhluk dan segala hadis daripada melekat di fikiran kita bahawa benda tu melekat dengan Allah. Tak, kita buang semua. Allah tak ada arah, tak ada tempat, tak ada. Allah hidupnya tunggal, wujudnya esa. Yang itu mentauhidkan Allah maksud dia. Tapi bila kita sabitkan Allah ni ada anggota, kita masukkan. Kita yang masukkan. Allah ni ada tempat, Allah ni ada arah, Allah ni ada saiz, Allah ni ada jisim. Kita yang masukkan. Kita ambil hadis ni, pergi campak masuk kat qadim. Ambil hadis ni, campak masuk qadim. Bermakna benda tu jadi syirik. Kalau kita tengok makna syirik kan ada 6. Dulu kita dah bahas ada 6 jenis syirik. Salah satunya ialah syirik tab'id. Syirik tab'id ni ialah menyatakan Allah itu mempunyai juzuk-juzuk, menggabungkan Allah dalam juzuk-juzuk. Muka surat 38. Syirik tab'id, iaitu mempercayai bahawa Tuhan itu terkandung oleh beberapa Tuhan, seperti syirik orang-orang Nasrani. Syirik orang Nasrani ni, orang Kristian, Allah ni mula-mula esa. Lepas tu dia pergi masukkan benda yang hadis pada Allah. Dia sabitkan Nabi Isa sebahagian daripada Allah. Dia sabitkan Ruhul Qudus tu sebahagian daripada Allah. Jadi syirik tab'id. Sama juga Allah ni esa, kita masukkan jisim pada Allah. Kita masukkan tempat pada Allah. Kita masukkan arah pada Allah. Itu syirik tab'id nama dia. Termasuk dalam syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sampai mana tadi? Ni muka surat 71. 72. Perkataan para salafus salih yang menafikan tempat bagi kewujudan Allah, Sayyidina Ali berkata, kana Allah wala makan wa huwa al-anu ala ma alaihi kana ay bila makan. Maksudnya sesungguhnya Allah itu tidak bertempat. Dia sekarang dalam keadaan seperti mana dia sebelum itu, iaitu tetap qadim dan abadi tanpa bertempat.
Maksud Sayyidina Ali, Allah itu wujudnya tidak bertempat. Dia sekarang seperti mana keadaan seperti dia sebelum itu. Sebelum itu merujuk kepada sebelum Allah ciptakan tempat. Sebelum Allah ciptakan tempat, Allah tak bertempat. Selepas Allah ciptakan tempat pun, Allah tetap tak bertempat lah. Kalau kita tempatkan Allah pada satu-satu tempat, sebelum Allah ciptakan tempat, Allah duduk di mana pula? Faham tak? Jadi ini yang disebut oleh Sayyidina Ali daripada kitab Farqu Baina Firaq daripada Imam Abu Mansur. Sayyidina Ali berkata lagi, Inna Allah Ta'ala khuliqal arsh izharan liqadratihi la makana li dhatihi. Maksudnya sesungguhnya Allah menciptakan arsh sebagai tanda kekuasaannya, bukan sebagai tempat untuk dia duduk. Kan? La makanan li dhatihi, bukan tempat untuk zatnya. Allah ciptakan aras sebagai tanda kekuasaan. Imam Abu Hanifah berkata, kan Allah Ta'ala wala makanun qabla an yakhliqal khalq, wa kan Allah Ta'ala walam yakun aina wala khalqun wala syai' wa huwa khaliqun kulla syai'. Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu wujud tanpa bertempat sebelum dia menciptakan makhluk. Maka Allah wujud tanpa di mana, tanpa makhluk dan tanpa sesuatu bersamanya. Dialah yang menciptakan segalanya semua bagi argumen yang sama, bagi dalil yang sama. Kalau hampa kata Allah ni bertempat, sebelum Allah ciptakan tempat, Allah di mana? Soalan yang sama ditanya Sayyidina Ali, soalan yang sama ditanya oleh Imam Abu Hanifah. Imam Asy-Syafi'i berkata, innahu ta'ala kana wala makan fa khuliqal makanu wa huwa ala sifati azaliyah kama kana qabla khalqihi al-makanu la yajuzu alayhi taghayyur fi dhatihi wala tabdil fi sifatihi. Maksudnya Allah SWT wujud tidak bertempat. Dia yang menciptakan tempat. Sedangkan dia tetap dengan sifat-sifat keabadiannya. Seperti mana sebelum dia menciptakan makhluk. Tidak layak Allah berubah sifatnya atau zatnya. Kata Imam Asy-Syafi'i, Allah tidak berubah. La taghayyur. Tidak berubah. Kerana berubah itu adalah sifat hadis. Macam kita berubah. Dulu kita kecil, sekarang kita besar. Dulu kurus, sekarang gemuk. Dulu mata cerah, sekarang rabun. Dulu rambut pendek, sekarang rambut panjang. Dulu muda, sekarang tua. Berubah-ubah ini adalah sifat makhluk. Tapi Allah tidak taghayyur, tidak berubah. Kerana berubah itu sifat makhluk, maka Allah tidak boleh berubah. Adalah mustahil bagi Allah untuk berubah. Mustahil Allah dulu muda, sekarang Allah tua. Mustahil zaman dulu lain, zaman sekarang lain. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak terikat dengan zaman, tidak terikat dengan perubahan. Jadi Allah dulu di zaman Nabi sama dengan Allah di zaman sekarang. Allah dulu di zaman Nabi Adam sama dengan Allah di zaman sekarang. Allah dulu sebelum ciptakan Adam sama dengan Allah pada zaman sekarang. Allah sebelum ciptakan tempat sama dengan Allah selepas ciptakan tempat. Macam tu. Ini dalil yang diberikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ini dalil aqli, menggunakan pendapat dia. Imam At-Tahawi ini antara imam salafus soleh yang terawal yang menulis akidah ahli sunnah wal jamaah secara jelas dalam bentuk kitab. Tadi saya nampak ada kat sini. Ada akidah Tahawiyah. Dr. Nick pun ada akidah Tahawiyah, kitab dia. Dah terjemah. Kitab dia kecil tapi dia menceritakan usul-usul akidah ahli sunnah wal jamaah. Antara perkataannya, wa ta'ala ayyu Allah anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adwati la tahwi dia tidak tertakluk. La tahwihul jihatu sittun kasairil mubtadi'at. Maha tinggi dan suci Allah daripada sebarang had, sempadan, anggota dan alat. Dia tidak tertakluk. Saya tak sure tahwi ke tahawiyah. Dia tidak tertakluk dalam mana-mana sudut yang enam, yakni tidak bertempat. Akidah Tahawiyah, dia salafus soleh ni, lahir 321. Masih lagi dalam golongan tabi'in. Salafus soleh. Ini akidah salafi yang sebenar. Ini akidah salaf yang sebenar. Allah itu tidak tertakluk dengan mana-mana sudut yang enam. Imam At-Tahawi ni dulu dia mazhab Syafi'i, lepas tu dia pindah ke mazhab Hanafi. Dan dia menulis akidah Tahawiyah dan dia menyatakan ini adalah akidah Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya. Imam Ibn Hibban berkata, kan Allah wala zaman wala makan. Sesungguhnya Allah tidak tertakluk kepada tempat dan masa.
Imam At-Tabari berkata, ini panjang. Fatabayyanu idza anil qadimi bari'ul asya'a wa sani'uha huwal wahidul ladzi kana qabla kulli syai' wa huwal kainun ba'da kulli syai' wal awwalu qabla kulli syai' wal akhiru ba'da kulli syai' wa annahu kana wala waqtun wala zamanun wala laylun wala naharun wala zulmatun wala nurun wala samaa'un wala ardun wala syamsun wala qamarun wala nujumun wa an kullu syai'un sawahu muhdithun mudabbirun masnu'un. Maksudnya jelaslah bahawa Allah Subhanahu wa taala itu qadim, Tuhan kepada seluruh makhluk dan penciptanya. Dialah yang Maha Esa, yang wujud sebelum sesuatu wujud. Yang wujud sebelum sesuatu wujud. Jadi tempat ke, jisim ke, arah ke, belum wujud lagi, Allah dah wujud dah. Dan dia kekal seperti itu sebelum dan selepas kewujudan makhluk-makhluk. Dia juga kekal setelah kewujudan makhluk. Dialah yang maha awal sebelum segala sesuatu dan maha akhir setelah segala sesuatu. Allah itu wujud tanpa masa, tanpa zaman, tanpa siang, tanpa malam, tanpa kegelapan dan tanpa cahaya. Tanpa langit, tanpa bumi, tanpa matahari, tanpa bulan, tanpa bintang. Semua selainnya adalah hadis ataupun baharu. Dalam ni pun dia tulis. Semua selainnya adalah baharu. Muhdis. Sawahul muhdis. Yang ditakbir dan diciptakan olehnya. Tarikh At-Tabari. Imam Abu Hasan Asy'ari berkata, Imam Abu Hasan Asy'ari pun dia seorang salafus soleh, seorang tabi'in, 324 hijrah. Kan dia ada 3 zaman kan? 100 hijrah, 200 hijrah, 300 hijrah. Sahabat, tabi'in, tabi'in. Ini salafus soleh yang didakwa sebagai salaf, yang didakwa sebagai salafi. Pada hari ini kononnya ulama-ulama 300 hijrah yang pertama ni ikut macam mereka punya fahaman. Sedangkan yang kita baca ni adalah qaul imam-imam dan ulama-ulama daripada salafus soleh sendiri, daripada Sayyidina Ali, Imam Abu Hanifah dan imam-imam salafus soleh. Semua salafus soleh belakang ni. Sayyidina Ali, Imam Abu Hanifah 150 hijrah, Imam Asy-Syafi'i 204, Imam Tahawi 321. Semua salafus soleh, semua tabi'in belaka. Imam Abu Hasan Asy'ari dia berkata apa? Kanallahu wala makanun fa khuliqal 'arsy wal kursiyyu wa lam yahtaj ila makan. Allah wujud tanpa tempat, dia menciptakan arasy dan kursi tanpa memerlukan kepada tempat. Berkata Imam Abu Mansur Al-Maturidi, innallaha subhanahu kana wala makanun fahuwa ala ma kana wa kana ala ma alayhi al-ana jalla 'anit taghayyuri waz-zawali wal istihalati. Sesungguhnya Allah wujud tanpa tempat, dia wujud kini sama seperti wujudnya sebelum ini, dan sehingga kini wujud seperti sebelumnya. Maha suci Allah daripada berubah-ubah, hilang mahupun daripada segala kemustahilan. Maha suci Allah daripada segala kemustahilan. At-Tauhid karangan Imam Al-Maturidi. Inilah akidah para ulama salafus soleh daripada kalangan sahabat, tabi'in dan mereka yang mengikuti manhaj as-salaf yang sebenar. Adapun sebarang fahaman yang menetapkan tempat bagi Allah, menetapkan jisim bagi Allah dan sebagainya, bukanlah akidah salaf, tetapi ianya merupakan fahaman tajsim yang telah pun terpesong daripada akidah sebenar Islam yang murni. Clear? Ni dalil punya banyak. Perkataan ulama-ulama, orang dok kata Allah wujud bertempat di langit dan sebagainya, kononnya tu adalah fahaman salafus soleh, tertolak sebab kita ada dalil kita. Kan kita ni semua kitab-kitab muktabar belakang ni. Kita Imam Tahawi kitab muktabar. Apa farqu bainal firaq ni kita Imam Abu Mansur pun kitab yang muktabar. Fiqhul Absad, Fiqhul Akbar kita Imam Abu Hanifah, kitab yang muktabar, kitab yang cukup di muktabar ni maknanya diiktiraf, bukan kitab yang syaz, yang pelik-pelik tak bisa dengar nama kitab apa. Tak, ni nama kitab-kitab besar ni. Kitab-kitab yang famous, yang diiktiraf. Jadi kalau kita ambil daripada kitab yang syaz, yang jarang didengari, mungkin orang boleh rot balik, boleh lawan balik. Tapi yang ni kitab muktabar. Bermakna akidah jisim menetapkan tempat bagi Allah itulah yang salah. Sebab mereka ambil fahaman tu daripada kitab yang muktabar juga, tapi dengan terjemahan yang salah. Dengan terjemahan yang salah. Baik. Tauhid amali, rasa wujud Allah dalam diri manusia. Sesungguhnya antara hijab terbesar yang menjauhkan manusia daripada penyaksian terhadap Allah
dengan mata hati adalah rasa wujud dalam diri mereka di samping Allah. Yang ni dia, sebab dia dalam bab wujud, jadi dia huraikan tentang wujud lah. Maksudnya mereka rasa diri mereka adalah wujud yang terasing atau tersendiri daripada pengaruh kekuasaan dan pentadbiran Allah. Inilah yang kalau kita bahas dalam ilmu tasawuf, nak menghapuskan rasa wujud selain daripada Allah ni. Dan wujud ataupun berhala yang paling besar adalah diri kita sendiri. Sebab kita rasa kita yang buat segala-galanya. Kita rasa kita yang wujud. Kita yang makan. Kita yang usaha. Kita yang buat segala-galanya. Kita rasa kita. Aku. Bila nak dia? Ada dalam Naqsyabandi dia punya zikir dia. Hu. Dia. Ana tak boleh. Semua hu. Semua dia. Kan? Semua Allah. Sebab Allah gelarkan diri Allah sebagai hu. Kan? Huwallahul ladzi la ilaha illa hu. Allah yang gelarkan diri sebagai hu. Kan? Jadi zikir hu ni sahih, bukan bid'ah. Benda ada dalam Al-Quran. Allah panggil diri dia hu. Kita tak boleh panggil Allah hu ke? Boleh kan? Ya, orang kata apa zikir hu kan, pelik bunyi kan. Tak ada masalah. Zikir hu, zikir tu ya Quran. Kan? La ilaha illa hu. Tidak ada Tuhan selainkan hu. Hu tu siapa? Dia lah Allah. Jadi nak buang ana, nak ganti kepada hu tu, nak ganti kepada Allah tu, dengan cara kita menafikan diri kita, buang wujud diri kita, gantikan dengan wujud Allah Subhanahu wa taala. Hal ini membawa kepada sifat keakuan diri. Keakuan diri dalam ilmu tasawuf dia namakan sebagai ananiyah, keakuan. Aku yang buat, aku yang hebat, aku yang ini, aku yang itu. Disebabkan itu juga adalah Azazil menjadi iblis kerana aku. Kerana aku lebih baik daripada dia. Ana khairu minhu, aku lagi baik daripada Nabi Adam, daripada Adam ni. Kan, kau ciptakan aku daripada tanah, kau ciptakan dia daripada api. Aku. Allah tak suka orang kata aku ni. Kecuali di lidah, bukan di hati. Masalah kita dua-dua. Lidah pun sebut, hati pun sebut juga. Memang akulah hebat, akulah bagus. Kita nak tahu ada sifat aku ataupun tidak dalam hati kita. Kita nak tahu cara nak cek dia. Macam kita nak cek emas kat dalam tanah kan. Titik, ada kan. Cara nak cek ada aku ni dalam hati. Nak cek dia ialah bagaimana perasaan kita bila dipuji. Ulama sufi bagi tahu, kalau orang puji kita rasa gembira, maknanya ada aku. Ada ananiyat. Ada keakuan. Sebab aku rasa akulah hebat. Dia puji aku syok. Tapi kalau orang puji kita, tak ada rasa apa. Sebab dia tahu tu daripada Allah. Dia tahu ini semua daripada Allah. Yang itu tidak ada lagi ananiyat dalam hati dia. Jadi belum sampai makam lagi kot. Semua syok kena puji. Seronok dipuji dan marah dikeji. Dia rasa geram. Ni ulama sufi lah bagi tahu. Kena usaha bersihkan hati sehinggalah tidak ada rasa gembira dengan pujian, sehinggalah tidak ada rasa marah apabila dikeji ataupun dikutuk ataupun dihina. Sekarang ni orang kutuk kita, orang hina kita marah ni, membuak-buak dada kita. Sebab apa? Sebab kita rasa aku suci, hang kutuk aku pasal apa? Kita rasa kita suci. Kita rasa kita ni, kita rasa aku baik, aku ini, aku hebat. Tiba-tiba orang kritik, marah. Tapi kalau kita rasa tawaduk, kita fana, hancur. Segala-galanya Allah, aku ni apa pun tak ada, habuk pun tak ada. Orang kutuk kita ke macam mana ke, hati kita akan tenang. Memang, bahkan aku lebih teruk daripada tu. Orang hina kita, aku sebenarnya lagi teruk daripada tu. Kan satu orang wali Allah ni, orang nak kutuk dia relax ya. Muka dia sedih. Tu orang kata, kenapa hang tak marah? Sebenarnya aku lagi teruk daripada tu, dia kata. Apa yang kamu kata tu bukan benar, bukannya betul, sebab yang sebenarnya, yang betulnya aku lagi teruk pada tu, dia kata. Ini kalau kita banyak baca kisah-kisah wali Allah, kita akan bagi kesan dalam hati kita. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, Allah bagi tahu kami menceritakan kisah-kisah para nabi untuk menguatkan hati kamu. Ayat Quran. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu tujuan Allah cerita kisah-kisah nabi yang terdahulu ni untuk kuatkan hati nabi. Jadi daripada situ, ulama-ulama sufi bagi tahu, kita kena perbanyakkan membaca kisah-kisah orang soleh untuk menguatkan hati kita, menguatkan motivasi kita untuk kita beramal ataupun menjadi hamba yang soleh.
Jadi setiap hari kena ada bacaan kisah-kisah orang soleh. Sama ada kisah-kisah sahabat, kisah-kisah para wali Allah, kisah para orang-orang soleh, kena ada. Macam kami punya khangkah kami tetapkan setiap murid setiap hari mesti baca sekurang-kurangnya satu kisah, kena buat ta'lim. Yang di rumah dia kena baca sekurang-kurangnya satu kisah orang-orang soleh. Setiap hari kena baca. Supaya ada tidak timbul ananiat tu. Kita duk rasa aku buat amal banyak dah, aku zikir banyak dah. Sekali baca kisah sahabat pun macam kena katuk kepala. Apa pun tak ada. Sahabat Nabi Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, dia semayang tahajud 2 rakaat. Rakaat pertama saja khatam Quran. Rakaat kedua khatam kali kedua. Cerita benda ni kat Wahabi buat kira-kira. Berapa minit ni. Oh, tak lepas. Dia tak faham karamah, barakah dalam masa dia tak faham. Dia boleh pula berkira berapa minit kita nak khatam satu Quran 30 juzuk tu ambil masa berapa jam, mana boleh habis dalam masa tahajud. Tapi sungguh kalau buka dalam kitab Maulana Zakaria tu, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, tahajud dia 2 rakaat khatam 2 kali Quran. Bahkan Maulana Zakaria rahimahullah dalam ada satu buku saya baca, khalifah dia tulis, Dr. Ismail Memon, orang Madinah. Dia tulis tentang Maulana Zakaria. Maulana Zakaria ni ketika bulan Ramadan, dia khatam Quran satu hari 2 kali. Satu hari 2 kali khatam Quran. Ini zaman Maulana Zakaria ni dia meninggal tahun 80. Ni bukan cerita zaman sahabat yang 1000 tahun dulu. Ni yang baru meninggal 80-an ni. Dia waktu bulan Ramadan, dia khatam Quran 2 kali. Bermakna kalau sebulan, 60 kali. Lepas tu ditambah 1 kali khatam ketika tarawih. Jadi 61 kali. Jadi orang tanya kepada dia, kenapa buat 61? Dia kata sebab ini adalah amalan setiap tahun Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah setiap tahun amalan dia khatam 61 kali ketika bulan Ramadan. Jadi Maulana Zakaria nak tiru dan berlaku kepada dia. Karamah Allah bagi kepada dia. Khatam. Dalam masa yang sama dia mengajar, dia buat punya benda lain, makan, minum semua. Tapi boleh khatam Quran satu hari 2 kali. Kalau cerita dekat orang-orang literal dia tak faham. Dia tak boleh terima karamah. Sedangkan Imam Nawawi bagi tahu dalam kitab Bustanul Arifin, kitab Bustanul Arifin ni kitab terakhir yang dikarang oleh Imam Nawawi. Kitab tu tak dah habis. Kalau kita buka yang belakang dia tu ada titik. Dia meninggal, tak sempat habis. Sampai ke fasal ke berapa dia meninggal. Tapi dia sempat. Dia Bustanul Arifin ni cerita pasal tasawuf. Cerita tentang wali Allah, tentang karamah, tentang pangkat-pangkat wali, tentang siddiq, semua tentang tasawuf. Bustanul Arifin. Syekh Fahmi Zamzam ada terjemah kitab tu. Cari baca kitab tu, bagus. Dalam tu Imam Nawawi bagi tahu karamah aulia al-haq, dia kata. Karamah aulia itu benar, hak. Ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang tak percaya kepada karamah aulia, maka dia bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Jadi kata Imam Nawawi yang bagi tahu. Kalau rasa nak lawan kata Imam Nawawi, kena hebat macam Imam Nawawi dulu lah. Baik. Tauhid amali. Hal ini membawa kepada sifat keakuan diri yang membuatkan manusia sentiasa bergantung pada diri sendiri tanpa bergantung kepada Allah dalam setiap tindakan mereka. Sedangkan Islam menganjurkan konsep tawakal dan tafwid, menyerahkan natijah urusan kepada Allah dalam setiap usaha mereka. Kemurungan dalam hidup manusia berpunca daripada rasa wujud diri yang terasing daripada Allah, yang menyebabkan seseorang menempuh jerih payah kehidupan tanpa merasakan Allah bersama-samanya. Allah SWT sentiasa memperingatkan manusia tentang hakikat kebersamaan Allah dengan mereka agar mereka sentiasa merasakan bantuan dan pemeliharaan Allah terhadap diri mereka dalam kehidupan mereka. Baik, kat sini dia cerita tentang tawakal. Tawakal ni dia ada 2. Satu tawakal yang umum, satu tawakal yang khawas, yang khas. Tawakal yang umum ialah kita usaha dan kita serah pada Allah. Manakala tawakal yang khawas, yang khas, ialah dia serah segala-galanya pada Allah daripada awal lagi. Kadang-kadang tanpa usaha, kadang-kadang dengan usaha. Contohnya Nabi SAW, satu hari ada satu orang sahabat, dia masuk ke dalam masjid jumpa Nabi. Nabi tanya pasal unta dia. Main naik apa? Main naik unta. Dia kata, unta hang tak mana dekat luar. Ikat tak? Tak ikat. Dia kata apa? Aku tawakal pada Allah. Nabi suruh dia pergi keluar, ikat, baru tawakal. Ini tawakal umum. Tawakal yang rendah. Tawakal yang rendah. Tapi sekurang-kurangnya kena ada benda tu.
Kita dah usaha, baru tawakal. Kita kunci kereta kita, tet-tet. Lepas tu kita tawakal pada Allah. Allah jaga kereta saya. Macam tu. Kita tak boleh biar buka kunci, lepas tu kita tinggal macam tu je. Tak apalah. Allah jaga. Kita tinggal rumah, kita tak payah kunci rumah, biarlah Allah jaga. Tapi dia kunci dulu, baru dia tawakal pada Allah. Itu tawakal. Tapi tawakal yang rendah. Tawakal yang rendah. Bukan tawakal yang khas. Sebab tawakal yang khas ni adalah satu makam yang hanya boleh dilakukan apabila diijazahkan oleh gurunya. Nabi SAW ijazah kepada sahabat, baru sahabat tu boleh buat. Sahabat yang tadi dia cuba nak buat tawakal yang khas, tapi Nabi tak bagi. Dia main-main kat Nabi, dia tak ikat unta tak apa, dia kata aku tawakal. Dah. Kamu tak sampai lagi makam tu, kamu pergi balik. Pergi balik, ikat semula sebab kamu belum sampai makamnya. Belum sampai makamnya. Tapi dalam hadis-hadis yang lain, contohnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia bawa semua harta dia tanpa tinggal apa pun pada anak bini dia. Nabi tak suruh pun dia balik. Tinggal sikit untuk anak isteri. Bahkan Nabi gembira. Sebab apa? Sebab Abu Bakar radhiyallahu anhu telah sampai makam khas. Telah sampai makam yang khawas. Yang mana dia boleh tawakal buta macam tu saja. Dia boleh bawa semua harta dia, semua bagi pada Nabi, tanpa ada tinggal sikit pun untuk anak isteri dia. Tak ada nafkah sikit pun tak ada. Abu Bakar, kalau zaman sekarang kita buat lagu tu, orang kata kita sesat. Betul tak? Memang sesat pun sebab belum sampai makamnya. Abu Bakar boleh buat sebab dia sudah sampai makamnya. Dia dah sampai tahap di situ dan diijazahkan oleh Nabi. Nabi gembira, happy. Okey. Kalaulah Abu Bakar tak bagi semua harta dia, Nabi akan sedih. Sebab makam Sayyidina Abu Bakar ialah makam beri semua harta dia, Allah jaga dia sepenuhnya. Ada satu hadis yang lain, Nabi SAW pergi ke rumah Bilal radhiyallahu anhu. Ziarah Bilal. Di dalam rumah Bilal ada satu mangkuk. Dalam mangkuk ada kurma. Nabi tanya kepada Bilal. Mafhum dia lah. Ni dalam mangkuk ni apa dia? Nabi tak lah tu kurma. Tapi Nabi tanya apa dia? Untuk apa lah? Bilal radhiyallahu anhu bagi tahu, ini kurma saya simpan untuk makan esok. Nabi berubah jadi merah muka Nabi. Nabi marah, geram, dan Nabi bagi tahu, adakah kamu tidak lagi yakin pada Allah? Kamu tak yakin Allah boleh bagi makan pada kamu esok? Bilal dah tersentak lah. Nabi suruh sedekahkan semua malam tu juga. Biar kosong, tak boleh simpan makanan untuk esok bagi sahabat yang makom tinggi ni. Sebab Nabi nak ajarkan tawakal yang khas. Tapi yang tu mesti berada di bawah bimbingan mursyid. Sebab Bilal dah sampai makam tu. Jadi Nabi arahkan dia hidup dalam makam yang macam itu. Jadi sahabat yang tinggi-tinggi ni tak ada simpan makanan untuk esok. Kalau kita penuh betul untuk sebulan. Sahabat Nabi tak ada simpan makanan walaupun untuk esok. Sebab apa? Binatang-binatang dekat luar sana, tawakal dia orang semua tawakal khas. Anjing ke, kucing ke, mana ada simpan makanan untuk esok? Semua tawakal pada Allah. Jadi orang yang belum sampai makam khas ni, di sisi ilmu tasawuf ni, makamnya lebih rendah daripada binatang. Makamnya lebih rendah daripada binatang. Jadi Nabi tak mahu sahabat yang tinggi-tinggi ni dikalahkan oleh haiwan. Maka Nabi nak para sahabat Nabi ni melebihi haiwan-haiwan dan menjadi khalifah yang sebenar. Sebab itu binatang-binatang semua tunduk pada sahabat. Ada satu kisah dalam Hayatul Sahabah, kitab Hayatul Sahabah tu, anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Satu hari dia jalan di Madinah dan orang di Madinah kecoh sebab ada singa masuk dalam bandar. Dia kacau semua orang. Ibnu Umar tengok kenapa kecoh-kecoh. Oh, ada singa. Dia pergi kat singa tu, dia tampar singa tu. Dan dia kata kamu menakutkan umat Rasulullah. Pergi kamu balik. Singa tu tunduk dan balik. Kan? Singa pun tunduk kepada para sahabat Nabi. Sebab mereka punya makam sudah berada di makam yang lain. Dia ada satu hadis Nabi bagi tahu, siapa yang takut pada Allah, maka seluruh makhluk akan takut pada dia. Kan? Siapa yang tidak takut pada Allah, maka seluruh makhluk akan menjadi asbab ketakutan kepadanya. Ada hadis macam tu juga. Jadi para sahabat Nabi ni dalam hati ni ada Allah ya. Ada Allah saja, tak ada takut pada apa-apa pun. Dia jumpa benda pelik pun tak takut. Ada satu rombongan tu, dia orang pergi berhenti dalam satu ekspedisi di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan ada dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kitab Tanbihul Ghafilin buka bab yang belakang-belakang, bab tanda kiamat. Ada satu kisah tentang Zarnab nama dia. Satu orang Hawariyun, satu orang pengikut Nabi Isa yang Allah sembunyikan dia di dalam bukit. Dan dia beribadat sampai Nabi Isa keluar nanti. Dia akan jadi khadim kepada Nabi Isa.
ada dalam satu gua, ada dalam satu bukit. Jadi satu kumpulan sahabat ni berhenti dekat bukit tu, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba bukit jawab azan. Dia terus ke azan macam biasa. Bukit tu jawab lagi sampai habis. Lepas tu dia pun pelik. Dah habis azan, dia pun tanyalah, kenapa? Kenapa bukit ni jawab azan? Bukit tu terbuka. Bukit tu terbuka, keluar satu orang laki-laki. Janggut putih. Malaikat sahabat Nabi sikit pun tak takut. Dia tanya simple ya. Dia tanya, kamu ni manusia ke? Jin ke? Malaikat. Dia tanya macam tu. Sikit pun tak takut. Kalau kita lari habis dah. Sebab dalam hati sahabat ni tak ada apa. Ada Allah ya. Ini nak cerita sahabat. Sama macam apa Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang ditangkap. Yang ditangkap setan curi kurma tu. Sikit pun dia tak takut. Dan sebagainya. Baik. Jadi, sampai mana tadi? Tawakal. Tawakal. Yang konsep tawakal. Jadi kita nak sampai ke tawakal yang khas, kena ada guru. Kalau tawakal khawas kita buat tanpa guru, dia boleh jadi sesat. Tiba-tiba dia tak mau kerja, dia tawakal pada Allah. Lalah anak bini dia kena pergi minta sedekah. Hak tu tidak ada izin daripada mursyid. Mursyid pun tak ada, guru pun tak ada, tak boleh. Tapi kalau dia dah ditarbiah, dia dah buat latihan-latihan mujahadah tertentu, dia dah pergi suluk-suluk yang tertentu, sampai satu makam, ya, mursyid dia akan approve, maka dia boleh buat tawakal macam tu. Dan saya dah tengok ramai. Antaranya guru saya sendiri dapat ijazah untuk tawakal macam tu, tawakal khas. Guru saya duduk di Madinah sana, 50 tahun tanpa asbab, tanpa kerja, tanpa gaji. Pasport dia pun saya tak tahu dia ada ke tak. Di Madinah, Arab Saudi ni. Arab Saudi kalau tahu ada pelarian, terus masuk dalam bawah tanah punya lokap. Tapi dia 50 tahun di sana hidup bebas. Dan dia boleh keluar negara, masuk negara bebas nak pergi mana pun. Guru saya anak murid pada Maulana Zakaria. Syekh kami lah. Dia 50 tahun dah duduk di Madinah. Bila kadang-kadang saya call, ada di South Africa. Macam mana dia keluar kita tak tahu. Kan Saudi nak dapat visa cukup susah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tahu pasal Saudi memang susah. Dia boleh umrah, kalau dapat visa umrah pun dia boleh pergi 3 tempat ya. Mekah, Madinah, Jeddah. 3 tempat saja boleh pergi. Nak pergi Riyadh tak boleh. Setiap kawasan tu akan ada tentera pos. Dia post kat situ. Dia tengok visa kita, visa umrah, dia suruh patah balik. Tak boleh pergi tempat lain pun. Di dalam Arab Saudi ni, boleh pergi Mekah, Madinah dan Jeddah saja untuk pergi airport. Nak pergi Taif pun, kena ada surat daripada kementerian dia. Baru boleh pergi. Ini duduk 50 tahun kat situ, tanpa visa, tanpa apa. Boleh, tak kena tangkap. Boleh kalau duduk saja menyorok tak apa. Ni dia boleh pergi pula South Africa lah, pergi sana. Macam mana dia boleh lepas immigration pun semua? Wallahualam. Ni tawakal khas. Dia boleh lalu lepas macam tu. Kita ada kena tahan lah. Kan? Pasal kita tak sampai tawakal khas. Jadi tawakal ada 2 jenis. Satu tawakal yang rendah, satu tawakal yang tinggi. Kalau kita tak boleh, kita tak ada guru mursyid yang boleh approve kita punya tawakal khas, sekurang-kurangnya kita amal hadis Nabi yang ikat unta tadi tu. Sekurang-kurangnya. Kan? Jadi kita dah usaha, lepas tu kita tawakal pada Allah. Ya Allah, aku dah usaha yang terbaik, aku serahkan padamu. Kan? Kita dah kerja, kita dah berniaga, rezeki Allah nak buka tak buka, itu kita serah pada Allah. Kita dah kunci rumah semua cantik dah, kita nak pergi bermusafir, kita tawakal pada Allah, Allah jaga rumah kita. Kan? Kereta kita dah kunci semua cantik dah, kan? Kita tawakal pada Allah. Sekurang-kurangnya macam itu. Setiap Muslim kena ada. Kan? Jangan kita against dia punya tawakal, iaitu kita terlampau yakin terhadap asbab. Yakin sangat-sangat terhadap asbab. Contohnya dah kunci dah. Dah kunci dah. Confirm tak kena apa-apa. Ni dah letak alarm dah. Dah letak security dah. Dah letak pagat dah. Confirm tak ada orang boleh pecah masuk. Dia tak boleh macam tu. Dia tak boleh ada confirm terhadap makhluk. Sebab makhluk hanyalah usaha sahaja. Asbab saja. Dia tak boleh letakkan yakin pada makhluk. Kan? Security dah ada, ini dah ada, guard dah ada, polis semua dah ada. Confirm lah, tak ada apa-apa. Tak boleh macam tu. Menyalahi tawakal. Yang boleh, dia pasang semua tu, tapi hati dia tidak yakin pada benda tu. Hati dia yakin pada Allah. Yang tu dinamakan tawakal. Kita makan ubat, Allah bagi sembuh. Tawakal pada Allah. Tapi kita bagi makan ubat, awak tak sembuh ni, tambah lagi. Awak tak sembuh ni, tambah lagi. Kita yakin pada ubat. Tak boleh macam itu. Kita bagi makan ubat, Allah yang bagi sembuh. Allah bagi sembuh, alhamdulillah. Tak bagi sembuh, kita cari alternatif lain, tapi hati masih berpaut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini konsep tawakal. Baik. Tawakal dah habis. Allah firman,
a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersama-sama kamu di mana saja kamu berada, sedangkan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ada satu fahaman hulul dan ittihad ni, atau fahaman wahdatul wujud. Dia menggunakan ayat dalam surah Al-Hadid ni untuk menyatakan Allah ni ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Bila tanya Allah kat mana? Allah di mana-mana. Tanya Wahabi, Allah di mana? Dia kata kat langit. Tanya puak-puak ni, Allah di mana? Allah ada kat mana-mana. Allah is everywhere. Dia menggunakan ayat ni, surah Al-Hadid ni, dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Sedangkan yang dimaknakan dengan bersama ma'akum ni, kan, ialah Allah punya kekuasaan, Allah punya ilmu. Allah sentiasa tahu keadaan kamu, Allah sentiasa berkuasa atas kamu walau di mana pun kamu berada. Menyorok bila macam mana pun Allah tetap berkuasa atas kamu. Jadi kita takwil macam itu. Kita tak kata zat Allah tu duk ada dengan kita sentiasa, tak, bukan. Bukan macam tu. Ini kena faham betul-betul ayat dia. Allah berfirman lagi, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat daripadanya berbanding urat lehernya. Yang ni pun kalau kita ambil makna literal boleh jadi masalah. Takkan Allah duduk kat leher kita pula, kan? Jadi maknanya Allah ni begitu dekat dengan kita, kekuasaan Allah, ilmu Allah, kan, tahunya Allah tentang kita lebih dekat daripada urat leher kita. Maksud Allah lebih dekat dengan manusia berbanding diri mereka dengan urat leher mereka menunjukkan bahawasanya Allah lah yang lebih berkuasa dalam membantu manusia berbanding diri mereka sendiri, dalam membantu diri mereka sendiri. Ini konsep tawakal. Inilah penghayatan dalam merasai kewujudan Allah dengan meletakkan kewujudan diri kita di bawah kekuasaan dan keagungannya, dengan sentiasa menzahirkan rasa diri memerlukannya dalam segenap kehidupan kita, dengan merasakan setiap kebaikan yang dicapai melalui usaha kita hakikatnya adalah pemberian daripadanya. Inilah di antara adab-adab bermuamalah dengan Allah melalui kacamata tauhid amali. Seseorang yang hidup keseorangan tanpa mahu menghadirkan rasa kewujudan Allah dalam kehidupannya melalui kacamata hatinya, maka dia akan letih dalam kehidupan ini kerana seolah-olah keseorangan dalam menghadapi cabaran hidup ini. Akhirnya setelah dia mati, sedarlah bahawa selama ini dia lalai daripada Allah, lalu dipersoalkan atas kelalaiannya terhadap Tuhannya. Daripada rasa keakuan diri, ananiyah, inilah terbitnya rasa ujub, takabur, riak dan sebagainya. Bila ada keakuan, ada sifat aku, daripada situlah datangnya sifat ujub. Ujub ni, dia rasa ajaib terhadap diri dia. Ataupun kita rasa diri sendiri baik. Ujub. Ujub ni daripada perkataan ajib. Ajib ni ajaib lah. Dia rasa diri dia ajaib. Orang lain tak boleh buat, aku boleh buat. Ajaibnya aku. Kita hafal Quran 30 juzuk. Ajaibnya aku. Orang lain tak boleh hafal 30 juzuk. Kalau dia duduk di kalangan semua hafiz Quran 30 juzuk, dia tak rasa ujub. Dia akan rasa ujub bila dia bersama dengan orang-orang yang tidak hafal 30 juzuk. Lagi-lagi orang alim. Orang alim cukup bahaya dengan benda ni. Sebab tu setiap orang alim kena ada guru yang membimbing dah. Kalau tak, dia akan rasa, aku yang alim, orang lain semua tak kerti apa. Dia rasa ujub terhadap diri dah. Jadi sebab tu orang yang nak dapat ijazah untuk mengajar daripada guru mursyid ni, dia kena menjalani latihan yang cukup hebat. Kalau di South Africa, bila habis belajar 7 tahun di sana, 6 kutub sittah semua dah khatam, tafsir Jalalain semua dah khatam, alim sungguh ni. Habis je tu, dah grad tu, ustaz-ustaz semua akan suruh dia pergi bersuluk selama 1 tahun. Setahun. Dia pergi keluar dakwah, keluar suluk, duduk di masjid-masjid selama setahun. 4 bulan. Setahun penuh. Lepas tu baru dia boleh balik untuk mengajar. Macam itu. Ini tertib di South Africa lah. Kan begitu juga di Dioban, di Saharanpur, di India dan sebagainya. Dia mesti kena pergi suluk selama setahun untuk dia boleh mengajar. Baru dah hilang dia punya ujub, ananiyah, takabur, sombong apa semua tu. Kemudian takabur ni kibir. Daripada perkataan apa ni? Kabir ni besar. Takabur membesarkan. Dia membesarkan diri dia. Kalau riak daripada perkataan ro'a ni melihat, ru'yah, melihat. Riak dia nak orang lihat dia. Perasaan untuk dilihat. Begitu juga sum'ah daripada perkataan sami'ah ni mendengar. Dia nak orang dengar tentang dia. Yang tu sum'ah. Kalau riak dia nak orang tengok dia. Kalau takabur dia rasa dia besar, orang lain kecil. Kalau ujub, dia rasa, aku ni ajaib. Aku ni hebat. Dia rasa pelik dengan diri dia. Aku ni Imam Mahdi kot tu. Lalah jadi macam tu. Sebab terlampau banyak ananiat. Orang duk mengaku Nabi, mengaku Imam Mahdi semua ni. Masalah ananiat ni.
Dia duk rasa aku ni pelik pada orang, pelik pada orang, pelik pada orang. Akhirnya mengaku Imam Mahdi, ya, mengaku Nabi Isa, mengaku macam-macam. Baik. Ketiga-tiga dosa tersebut merupakan antara syirik yang tersembunyi yang sangat ditakuti oleh Allah, oleh Rasulullah terhadap umat baginda. Kan Nabi ada satu hadis Nabi SAW bagi tahu, Nabi tak risau tentang syirik-syirik yang besar. InsyaAllah kita tak terlibat. Tapi Nabi risau tentang syirik-syirik yang saghir, yang kecil. Syirik-syirik yang khafi, yang tersembunyi. Iaitu benda-benda ni ya, takabur, ujub, riak, sum'ah dan sebagainya. Ada hadis dia nah. Jadi dia termasuk syirik, tapi ulama khilaf, syirik yang sampai jadi kafir ke ataupun syirik yang tak kafir. Jadi yang muktamad ialah syirik ini tidak kafir, tidak murtad, tetapi dia menjadi fasik. Dia berdosa kalau berterusan dalam keadaan ni. Kalau berterusan dalam keadaan takabur, sombong, riak, sum'ah, apa semua ni, dia dikira sebagai fasik. Jadi dia kena sentiasa taubat, minta istighfar, minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan untuk menghindarkan diri daripada sifat-sifat tercela tersebut adalah dengan mengembalikan segala yang dimiliki oleh kita kepada Allah, seraya mensyukuri setiap kurniaan yang dikurniakan kepada kita oleh Allah. Imam Yusuf An-Nasaj, guru kepada Imam Al-Ghazali, pernah berkata, "Man ra'a nafsahu 'inda ta'ah lam yatakhallas minal ujub." Sesiapa yang masih melihat diri sendiri dalam ketaatan, maka dia masih tidak dapat lepas daripada sifat ujub. Masih melihat diri sendiri maksudnya apa? Melihat diri sendiri dalam ketaatan. Dia melihat diri dia sendiri. Sebab aku sihat, aku sampai masjid. Sebab aku baik, aku sampai masjid. Sebab aku orang masjid, aku sampai masjid. Sebab aku suka pada ilmu, aku datang ke majlis ilmu. Sebab aku sisihkan masa, cuba berusaha untuk sisihkan masa untuk datang ke majlis ilmu, maka aku sampai ke majlis ilmu. Semua disabit pada diri dia. Dia masih melihat diri dia dalam ketaatan yang dia buat. Oh, hari ni sihat, kita semayang 12 rakaat. Habis main 12 rakaat, oh hari ni sihat punya pasal boleh semayang 12 rakaat. Hari ni rasa semangat nak buat amal, boleh habis zikir 10,000. Dia melihat diri dia. Dia jadikan ibadah tu, taat tu berlaku kerana diri dia. Siapa yang masih melihat dirinya dalam ketaatan, dia masih lagi tidak lepas daripada sifat ujub. Sifat ujub. Dia masih merasa dirinya ajaib. Jadi macam mana kita nak buat? Ulama bagi tahu caranya ialah setiap kali kita buat amal, kita nafi diri kita. Ya Allah, aku datang ke majlis ni bukan sebab sihat, bukan sebab ada kenderaan, bukan sebab ada masa, bukan sebab aku baik, bukan sebab aku ni ahli grup taman syurga ke, bukan. Tapi aku datang ke majlis ni semata-mata sebab engkau kesian dekat aku. Semata-mata engkau yang kesian dekat aku dan kau bawa aku ke sini. Kita sampai ke masjid. Ya Allah, bukan sebab aku ni orang masjid, bukan sebab aku ni baik, aku tahu aku banyak dosa, banyak berdialog dengan Allah. Tapi aku sampai ke masjid ni semata-mata sebab engkau yang kesian dekat aku. Engkau yang bawa aku ke sini. Ini cara nak nafikan ananiyat, cara nak nafikan ujub, cara nak nafikan takabur. Iaitu dengan berdialog dengan Allah setiap kali melakukan amal. Tapi kalau tak, habis. Kalau kita tak buat benda ni, habis. Amalan tu rosak. Amalan tu akan rosak. Sebab macam mana pun kita akan sabitkan pada diri kita. Kan? Ada kereta yang laju, ada badan yang sihat, kita sabit macam-macam. Semua kita sabit pada makhluk, Allah kita letak tepi. Sedangkan semata-mata kerana taufik, hidayah, rahmat, kasih sayang, kesiannya Allah pada kita, baru Allah sampaikan kita ke sini. Allah kekalkan kita dalam ahli sunnah wal jamaah ni pun semata-mata sebab Allah kesian kat kita. Kita tak, sebab aku mengaji ya. Orang lain tak mengaji. Orang lain tak mengaji tu jadi wahabi. Aku mengaji, aku jadi ahli sunnah. Dia masih melihat diri dia dalam ketaatan. Maka dia termasuk dalam ujub. Walaupun dia ahli sunnah wal jamaah. Tapi dia masih melihat diri dia. Sepatutnya dia kena rasa, sebab Allah kesian kat aku lah, Allah lorongkan aku ke jalan ni. Sebab Allah kesiankan aku. Ada satu kisah, satu orang ni dia tanya pada syekh dia, kesianlah dekat orang-orang yang terlibat dalam ajaran-ajaran yang menyeleweng, Syiah ke Wahabi ke apa ke. Mesti depa ni dulu kalau depa tahu benda ni salah, depa tak mau ikut. Tapi masalahnya depa ni tertipu. Tertipu dan seolah-olah dia nak salahkan takdir lah. Allah yang jadikan dia ni orang Syiah, dia ni jadi orang Wahabi, dia ni jadi orang Mu'tazilah, dan sebahagian jadi ahli sunnah. Kesian lah yang mana jadi Syiah apa semua ni. Syekh tu jawab, setiap yang terpilih untuk mengikuti ajaran yang menyeleweng adalah kerana masalah hatinya sendiri.
Bila mana dia mengagungkan dirinya sendiri, dia ada takabur, dia ada ananiat, dia ada sum'ah, dia ada riak, semua penyakit hati ni menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dia di jalan yang salah. Jadi orang yang berada di jalan yang benar, kemungkinan dalam hidup dia dia pernah melakukan kebaikan terhadap hati dia, melakukan islah terhadap hati dia. Dia melihat umat dengan sangka baik, dia rasa kesian pada orang, dia rasa sayang pada makhluk Allah. Ada sifat-sifat Rasulullah dalam hati dia, maka Allah lorongkan dia di jalan yang baik. Ini jawapan Syekh tu. Nah, orang yang dilorongkan ke jalan yang salah ni adalah kerana kesalahan hati dia sendiri. Dia tak mau tunduk, dia tak mau apa orang kata, tak mau tawaduk. Nah, dia tak mau adab dengan guru. Orang macam ni akan dilorongkan ke jalan yang salah. Kalau kita tengok ajaran-ajaran yang salah macam Mu'tazilah, macam Wahabiyah, sejarah dia pun mesti bermula dengan tidak beradab dengan guru. Muhammad bin Abdul Wahab dia jadi lagu tu sebab dia tidak beradab dengan guru dia. Bukan kita cakap, dalam kitab bagi tahu. Dia lawan tok guru dia sendiri. Dia kata tok guru dia tak tahu makna kalimah la ilaha illallah. Tok guru dia halau dia. Kojak tu yang ni. Tok guru dia halau dia. Sama juga macam Mu'tazilah. Mu'tazilah tu anak murid Hasan Basri. Dia lawan Hasan Basri, betul dia buat grup dia sendiri. Bermula daripada biadab dengan guru. Orang yang jenis banyak soal, kenapa macam ni? Apa dalil? Orang macam ni jadi Wahabi. Tolak. Allah, tapi orang yang tunduk, tawaduk, sangka baik, terus dia ada kasih dan sayang pada ulama. Orang macam ni, hati dia tu, asbab daripada amalan hati dia tu, Allah lorongkan dia ke jalan yang baik. Jadi bukan sebab Allah tak adil. Sebab Allah adil lah jadi macam itu. Jadi mudah-mudahan Allah SWT kekalkan kita dalam jalan yang lurus, dalam jalan yang betul, dengan syarat kita betulkan hati kita lah. Yang sahihkan hati kita. Kita kena buang semua segala sifat-sifat yang tak elok. Baik. Orang yang menyaksikan alam ini seluruhnya, seseorang yang merasa kehadiran Allah dalam segenap hidupnya pasti akan berinteraksi dengan Allah melalui kehambaan dirinya dan faham dengan interaksi Allah kepadanya melalui makhluk-makhluk di sekelilingnya. Orang yang menyaksikan alam ini seluruhnya adalah interaksi Allah kepada dirinya, merupakan seorang yang sudah pun menghayati kelezatan tauhid itu sendiri yang lahir daripada kemuncak keimanan pada Allah. Seseorang yang sudah mencapai penghayatan ini tidak lagi merasa wujud dirinya secara terasing daripada Allah, bahkan sentiasa merasai kebersamaan Allah dalam kehidupan seharian. Baik, faktor pendorong kepada menghayati wujud Allah dalam kehidupan. Antara faktor utama dalam mengukuhkan keimanan seseorang dalam menuju Allah dan menguatkan penghayatan terhadap kewujudan Allah dalam hatinya adalah dengan memperbanyakkan zikir dan mengingati Allah. Perbanyakkan bacaan Al-Quran, perbanyakkan solat sunat dan sentiasa mujahadah melawan nafsunya dalam ketaatan. Yang ini berdasarkan hadis ni. Kalau kita buka hadis 40 Imam Nawawi, ada satu hadis yang Allah SWT bagi tahu, hadis Qudsi, yang aku didekatkan dengan amalan-amalan fardu. Kemudian dengan amalan-amalan nawafil, optional, amalan-amalan sunat. Selepas itu Allah Allah akan jadi tangan dia, akan jadi kaki dia. Allah akan jadi tangan yang mana dengan tangannya itu dia melakukan kerja, akan menjadi kaki dengan kakinya yang dia berjalan, jadi matanya. Masa tu Allah SWT menjadikan dia sebagai wali Allah, sebagai kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana pun seseorang tu nak dekatkan diri kepada Allah, tidak ada jalan pintas melainkan dia jaga fardunya. Kemudian selepas dia dah jaga fardunya, dia jaga yang sunatnya, dan dia jaga semua sunah-sunah nabinya. Kalau ada orang tiba-tiba dia jadi wali Allah tanpa dia jaga fardu dan dia jaga sunat, yang tu tipu. Sebab dalam hadis dah bagi tahu metod dia macam itu. Mesti melalui ibadah-ibadah yang telah diijazahkan oleh Rasulullah SAW. Sebab tu dalam tarekat semua dia akan ajak ibadah, dia tak akan ajak benda lain. Dia akan ajak zikir, dia akan ajak Quran, dia akan, sebab itu satu tu je jalan untuk sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sentiasa mujahadah melawan nafsu dalam ketaatan. Antara faktornya juga adalah dengan sentiasa merenung kebesaran dengan keagungan Allah. Baik, selain daripada kita buat ibadah, kita kena ada fikir. Sentiasa fikir, merenung kehebatan Allah, kena sentiasa berdialog. Macam saya cakap tadi, masuk masjid, Allah bawa kita ke masjid, kena ada rasa tawaduk dalam hati. Ya Allah, aku tahu aku ni hina, aku tahu aku ni banyak dosa, tapi Engkau tetap bawa aku ke masjid. Aku tahu aku ni kotor, tapi Engkau tetap bawa aku ke majlis ilmu. Aku tahu aku ni kotor, banyak dosa, tapi Engkau tetap temukan aku dengan para ulama, dengan para habaib, dengan para wali-wali Allah. Orang macam aku ni tak layak jumpa mereka, tapi kerana Engkau kesian kat aku, kerana Engkau sayang pada aku, dan kerana kasih sayang yang ada pada Engkau bawa aku pada mereka. Orang tawaduk macam ni, Allah akan naikkan makam dia. Tapi kita tak, kita duk rasa diri kita.
hebat, bagus. Oh, jumpa Habib kita boleh selfie pula dengan dia. Tunjuk kat semua orang dengan takabur, dengan riak, berjaya selfie dengan Habib-Habib. Kan? Macam mana hati kita masa tu? Kena faham lah. Saya tak pernah selfie dengan Habib-Habib, tapi Allah sampaikan saya ke Tarim juga. Orang yang selalu selfie dengan Habib tak pernah sampai ke Tarim pun. Nampak tak? Sebab semua melibatkan hati. Melibatkan hati. Hati ada cinta. Bukan kita nak takabur, nak sombong-sombong, nak menunjuk pada orang. Baik, antaranya juga adalah dengan sentiasa menghayati sifat hakiki kita yang hidup sentiasa perlukan tempat pergantungan. Pada ketika itu, fokus hati kita mula terarah kepada Allah yang merupakan satu-satunya tempat pergantungan segala makhluk. Selama mana kita menghayati wujud kita sentiasa memerlukan Allah, maka selama itu jugalah hati kita terfokus kepada wujud Allah yang Maha Agung. Proses ringkas. Ini last. Yang pertama, muhasabah. Iaitu menghitung diri terhadap apa yang telah dilakukan, adakah sesuai dengan perintahnya ataupun tidak. Yang kedua, muraqabah, menghadirkan rasa sedang diperhatikan oleh Allah dalam setiap tindakan kita. Yang ketiga, musyahadah, menyaksikan Allah melalui perbuatan-perbuatannya dan sifat-sifatnya pada makhluk-makhluk ciptaannya dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, ma'rifah, mengenal Allah dengan penuh adab dan tawaduk kepadanya. Kalau di rangkah kami, di tempat tasawuf kami ni, tarekat Chisti, tarekat Maulana Zakaria, kami tiap hari akan buat muraqabah maut. Setiap hari mesti kena ada muraqabah. Sebab muraqabah inilah yang mendatangkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab muraqabah ni dia adalah waktu kita bersendiri dengan Allah. Waktu lain kita sibuk dengan anak, sibuk dengan isteri, sibuk dengan kawan-kawan, sibuk dengan guru, sibuk dengan kerja, sibuk dengan kereta, sibuk dengan makhluk. Bila kita nak bercakap dengan Allah, kita pergi semayang tu pun duk sibuk dengan benda lain lagi. Jadi sebab itu ulama suruh kita sisihkan waktu sekurang-kurangnya 5-10 minit setiap hari. Kita cari tempat yang sunyi. Kalau ulama zaman dulu, dia ada bilik suluk dia. Setiap hari dia akan duduk situ 5-10 minit. Kalau mereka tak duduk 5-10 minit lah, duduk sejam 2 jam lah. Dia akan suluk, bersendiri dengan Allah, bercinta dengan Allah. Mula-mula pedih nafsu ni, nak minta telefon. WhatsApp masuk banyak ni, geram ni, nak suluk macam mana? Jadi kita off handphone, buang tepi, masuk dalam bilik suluk, duduk sejam. Lepas tu Allah akan tarbiyah. Mula-mula berat. Lama-lama Allah akan ubah hati kita tu. Supaya orang yang tak pernah semayang, dia tengok kita semayang 5 waktu, pening kepala dia. Macam mana kamu boleh semayang 5 waktu? Aku nak semayang 1 waktu pun susah. Orang yang tak pernah semayang ni, 20 tahun, 30 tahun tak pernah semayang. Orang yang hidup dalam kefasikan, dia pelik tengok kita semayang 5 waktu. Kita yang dah biasa semayang 5 waktu, kita pelik tengok dia, macam mana boleh tak semayang? Kami kalau tak semayang ni jadi tak boleh. Jadi hati jadi tak sedap. Kalau terlepas semayang, katalah tertidur ke apa, jadi tak boleh, jadi tak betul satu hari tu. Kan? Kalau semayang lambat kau macam mana kau, jadi tak tentu arah. Kan? Mesti kena semayang juga. Macam mana kamu boleh tak semayang? Dia pelik macam mana kita boleh semayang? Macam mana boleh jadi macam tu? Padahal saya manusia, dia manusia. Bukan kita alien, bukan dia ni orang asing ke apa ke, tak. Sama-sama manusia. Tapi bezanya pada riadah hati. Pada latihan terhadap hati. Dia kena keluar daripada kepompong dia, dan dia kena datang ke masjid, lawan sampai hati dia tenang. Barulah dia akan dapat maqam di mana dia pula tengok orang tak semayang, jadi pelik. Boleh pun tak semayang orang, kita jadi pelik. Macam orang tu boleh daripada pagi dia bangun tidur sampai dia tidur balik dalam keadaan tak semayang 5 waktu. Boleh bayangkan tak? Tak boleh bayang tu. Macam mana dia pergi makan, minum, kalau dia kena langgak kereta masa tu, dia nak mati, dia jawab apa dengan Allah? Tak semayang, tak sujud pada Allah. Allah bagi nikmat macam-macam pada dia, kan? Jadi macam tu juga dalam masalah muraqabah apa semua ni, mula-mula memanglah berat. Lama-lama sejam 2 jam tu adalah waktu yang sweet, waktu yang sangat manis dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis bab wujud, baru bab 1. Banyak lagi ni. Nak masuk 81 qidam. Ada lagi 15 minit. Baru-baru ni saya pergi Tarim. Tarim, Yaman. Yaman sekarang ni tengah perang. Jadi tak boleh pergi ke airport. Selalunya straight lah daripada Malaysia terus sampai ke airport pergi ke hotel apa semua. Tapi perjalanan kami jauh. Kami daripada KL kena pergi Bangkok dulu. Sebab
kami nak bergabung dengan satu jemaah di Bangkok. Sebab jemaah ada satu madrasah di sana, dia nak ikut jemaah kami sama-sama. Jadi kami berkumpul di Bangkok bersama. Sampai-sampai di Bangkok, 22 orang yang nak ikut tu tak lepas. Sebab tiba-tiba kerajaan Oman tak bagi masuk visa on arrival. Dia kena buat visa awal. Jadi 22 orang tu terpaksa di Thailand tu tak from Thailand lah, orang-orang Thailand lah tak boleh lepas. Jadi kami ada dalam 13 orang macam tu. Daripada Bangkok kami pergi ke Muscat. Orang putih kata Muscat. Muscat. Dan Muscat mim sin qaf. Kan qaf spot Muscat. Sampai kat Muscat semua dah beli tiket, tapi ada 4 orang tiket kami ni kena kebas dengan Pak Arab. Cara dia kebas macam mana? Dia pergi kat kaunter, dia paksa nak masuk juga seat tu. Jadi kami dah booking, dah bayar apa semua ni, dah check in semua siap dah. Tak check in online lah, tapi tak masuk bag lagi. Tapi kami sampai lambat sikit, dia kata seat kami dah kena ambil. Rupa-rupanya kat sana masih lagi, walaupun negara dia tu agak dah maju lah sikit kan, tak ada lah kampung sangat, tapi masih mengamalkan perangai macam itu. Siapa yang datang dulu dia first come first serve. Dan benda tu diamalkan di Mekah juga. Kalau waktu bulan Ramadan tu kita dah booking hotel apa semua, dia boleh halau kita macam tu lah. Kalau ada Pak Arab mai, dia offer harga lagi tinggi, dia nak duduk hotel dekat. Kita dah booking awal dah 2-3 bulan awal kan. Tapi sampai kat bulan Ramadan dah kata hampa punya ni dah kena ni dah. Dia bagi balik duit kita, dia suruh kita cari hotel lain. Kita kena cari hotel 1-2 kilometer. Kan di Mekah. Di Oman pun macam tu. 4 orang kami kesian. Kami semua dah dapat tiket, 4 orang tak dapat tiket. Kan rupa-rupanya ada orang ambil seat dia. Dia boleh cancel kami punya seat. Lepas tu kami cakap, dia pun cakap macam mana? Dia kata kejap lagi ada pukul 2 pagi. Flight baru akan datang lah. Tapi flight tu pun penuh. Tapi kami akan, siapa yang datang lambat, kami akan masukkan pula dia. 4 orang tu. Dia akan masukkan 4 orang tu. Jadi yang 4 orang ni, dia orang punyalah takut, dia duduk depan kaunter tu tak pergi mana-mana. Dia semayang kat situ, baca Yasin, baca Quran semua kat situ. Memang kaunter tu tak boleh buat apa lah. Kan? Semua semayang semua kat situ. Lalah yang kaunter tu dia kesian, dia masukkan juga 4 orang tu, dia kick 4 orang yang dah booking. Terbang jugalah. Jadi kami sampai, jemaah yang first sampai awal, sampai kami terbang ke Salalah. Salalah ni selatan Oman. Serupa macam kita pergi KL, kita nak pergi Thailand, kita malah ikut jalan darat, kita terbang pergi ke Al-Oqstaq, kan? Al-Oqstaq tu pergilah terus ke Thailand, dekat sikit. Jadi macam tu daripada Muscat nak ke Salalah tu 6 jam juga kalau ikut driving. Tapi kita naik kapal terbang dalam sejam setengah macam tu aja sampai ke Salalah. Lepas tu tunggulah grup kami yang satu lagi tu sampai juga. Lepas tu daripada Salalah kami naik van sampai ke Sempadan. Lebih kurang 3 jam. Sampai ke Sempadan, bas yang tunggu kami tu dah balik. Sebab kami lambat. Sebab jemaah yang 4 orang tu kena tinggal kan. Kami tak boleh dah tinggal dia, kami tunggu kat airport. Bas dah balik. Sampai di Sempadan, masuk ke Sempadan, kalau Yaman dengan Malaysia ni, dia akan chop on arrival. Tapi masa tu dia tak mau chop. Dia nak duit. Seorang, tapi dia minta tak banyak. Dia minta seorang RM30. Dia minta tak banyak. Mula dia minta seorang RM100. Indonesia dia minta RM400. Sebab Indonesia dia punya visa dia susah sikit. Dia kena buat surat apa semua. Dia minta RM400. Kalau yang Malaysia dia minta RM100. Lepas tu ustaz yang buat kami tu bergaduh dengan dia. Akhirnya dia minta RM30 je seorang. Bagi seorang RM30. Asal lepas. Lepas tu bas yang kami pergi tu dah jalan. Dah lama dah jalan sebab dia tunggu kita lama sangat. Jadi kami terpisah lah dalam duduk kat Sempadan tu, tak tahu nak pergi mana. Tiba-tiba datang satu bas. Bas tu patutnya tak ada, tiba-tiba datang. Bas ni memang dah tak ada, tapi tiba-tiba lah dia ada kat situ. Jadual dia jadi kucak-kacir macam mana, ada satu bas. Dan ada kosong dalam 4. Jadi sebahagian naik van, sebahagian naik bas. Sampailah ke Tarim. Sampai ke Tarim, kami dibawa ke makam. Makam ni nama dia Zambal. Makam Zambal ni tuan-tuan, dia memuatkan wali-wali Allah sahaja dikuburkan dekat situ. Ulama-ulama, habaib-habaib yang keturunan Rasulullah, yang ulama, yang zahir karomahnya akan dikuburkan dekat situ.
Dan kubur dia tak adalah besar sangat. Tak adalah besar sangat. Jadi selama ratusan tahun dia ganti-ganti. Yang mana yang dah reput pun semua dia orang pindahkan ke tempat lain, ganti pula mayat baru. Jadi dia punya perkuburan dia jadi tinggi. Masa kita jalan tu, kubur duduk atas kepala. Kita jalan lorong kan, kubur dia tinggi. Kubur duduk atas kepala kan. Penuh sampai ke depan. Sebab dia semakin lama semakin kambus tinggi. Jadi kami tanyalah, kenapa yang kalau dia dah jadi rangka, sepatutnya diganti lah kat situ. Kan? Kenapa nak kena buat sampai tinggi? Jadi ustaz tu bagi tahu sebab kebanyakannya mayat dia tak hancur. Jadi dia orang tak boleh remove. Dia orang kekalkan dekat situ. Ada yang hancur dia orang remove lah. Yang tak hancur dia orang tinggal. Dan ustaz tu bagi tahu kebanyakan wali-wali Allah di kubur tu yang mayatnya tak hancur adalah orang perempuan. Orang perempuan. Wanita-wanita tarim. Wanita-wanita tarim ni dahsyat. Dia orang celik mata sampai mati duduk kat dalam rumah tu lah. Memang kerja dia orang ni ibadah je. Kerja dia orang ni ibadah. Memang majoriti perempuan di sana. Yang mayat dia tak reput lah dalam perkuburan Zambal tu. Ini mengikut riwayat ustaz tu. Dan bila dikira-kira mayat yang tak hancur ni di kalangan habaib-habaib, di kalangan ulama-ulama soleh ni sudah lebih 10,000. Sudah lebih 10,000 di perkuburan tu. Lebih 10,000. Dan ada lebih 80 wali Allah yang bertaraf kutub. Wali Allah ni dia ada darjat-darjat dia. Dia ada wali Allah yang biasa, ada wali abdal, dan dia ada wali kutub, dan dia ada yang paling tinggi Qutbul Aqtab, ataupun disebut Ghaus, ataupun disebut Sultanul Aulia. Itu satu ya, seorangnya. Kalau kutub sampai 80 boleh, abdal 40, 50 macam tu lah. Jadi kami pun pergi ziarah ke Maqam Zambal ni. Memang adab masuk ke Tarim kena pergi ke situ dulu. Kalau lah tak sempat pergi sekalipun, tetap akan lalu kat situ sebab pintu Tarim tu mesti lalu ke situ. Tetap driver akan lalu kat situ dan dia akan suruh semua baca Fatihah. Sebagai satu penghormatan kepada wali-wali Allah yang disemadikan dekat situ. Allah SWT barakahkan bumi tu dengan wali-wali Allah yang cukup ramai. Lebih 10,000. Kita nak jumpa satu orang wali pun susah. Ini 10,000 lebih yang dikuburkan dekat situ. Yang hidup tak tahu. Yang hidup dekat keliling tu tak tahu. Dan benda ni bersesuaian dengan hadis Nabi. Bahawa Nabi SAW bagi tahu wali-wali Allah ni akan berkumpul akhir zaman ni di dua tempat. Pertama di Yaman, satu lagi di Syam. Syam ni Palestin, Lebanon, Syria, Jordan dan sebahagian Turki. Atas tu Syam. Wali Allah ramai di sana dan wali Allah ramai di Yaman. Dan ustaz tu bagi tahu, dia kata Habib ni kebanyakannya di Yaman ni adalah daripada jalur keturunan Husain. Manakala yang di Syam pula daripada keturunan Hasan. Husain ni kebanyakannya kulitnya agak gelap. Kulit biasa. Dan Hasan ni kulit dia cerah. Jadi kedua-dua keturunan Rasulullah ni, satu di Syam, satu di Yaman, kedua-duanya menghasilkan wali-wali Allah. Jadi di Syam ramai wali Allah asbab daripada Hasan, dan di Yaman ramai wali Allah asbab daripada Husain. Sebab daripada Husain. Cuma yang Husain ni, yang Sayyidina Husain punya sanad ni dijaga rapi oleh habaib. Dijaga rapi. Dia orang ada punya carta, dia ada dia punya lajnah, dia ada dia punya pusat dia. Siapa yang mengaku Ahlul Bait, dia akan bawa sanad-sanad dia semua, dia akan check betul tak betul. Manakala yang Hasan ni pula tak begitu terurus. Ada yang jaga, ada yang tak jaga. Jadi banyak yang ni lah yang keliru lah. Sebab tu ramai orang yang mengaku-ngaku Ahlul Bait ni, dia takkan mengaku daripada jalur Husain. Sebab dia tahu mesti kantoi. Dia akan mengaku dia daripada jalur Hasan. Sebab jalur Hasan ni ada susah orang nak detect. Sebab Hasan ni dia kahwin ramai. Bahkan saya pernah baca dia kahwin dengan puteri kepada Raja Farsi yang mana orang Syiah claim orang-orang di Iran sekarang ni adalah Ahlul Bait. Ulama-ulama Syiah ni adalah Ahlul Bait di kalangan Hasan, anak-anak Hasan dan puteri kepada Raja Farsi. Dia orang claim sebagai Ahlul Bait juga. Sebab yang Syiah punya lah, yang di Iran. Jadi kami sampai di perkuburan Zambal. Orang yang pertama sekali dia orang bawa jumpa ialah Syekh, namanya Syekh Faqih Muqaddam.
Syekh Faqih Muqaddam ni, katanya dia adalah ketua kepada semua habib-habib ataupun apa wali-wali di situlah. Jadi semua orang akan datang, akan jumpa dia dulu, jumpa kubur dia dan doa lah. Dan saya punya persepsi sebelum ni, bila saya tengok habib-habib ni sikit-sikit kubur, sikit-sikit kubur. Bila kita tengok perspektif, tapi Allah bagi sangka baik. Alhamdulillah Allah bagi sangka baik. Tetap kami sayang dan cinta pada mereka. Cuma kita tak nampak, tak dapat passion, tak dapat passionate, tak dapat kita kata keasyikan. Macam mana para habaib dapat keasyikan dalam menziarahi kubur. Jadi kami tak dapat dia punya asyik dia tu. Tapi alhamdulillah tak ada sangka buruk. Kalau orang lain duk zat kubur, duk pergi tawaf kat kubur, duk pergi buat bidah kat kubur. Akhirnya Allah bawa sendiri pergi sana. Barulah Allah SWT buka macam-macam rahsia. Rupa-rupanya menziarahi kubur ni adalah amalan harian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bawa hadis pada kami. Sehingga kan Aisyah radhiyallahu anha perasan setiap malam Nabi tak ada. Jadi satu hari dia buat tidur. Nabi bangun. Dia ikut rupa-rupanya Nabi pergi ke Baqi'. Nabi pergi ke Baqi' untuk ziarah kubur. Amalan harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dalam hadis. Dan saya tengok yang dilakukan di kubur-kubur ni semuanya amalan sunnah. Orang kata buat tawaf lah, semua tu tak ada. Tak nampak. Dan saya dah ikut dah, dia orang akan ada apa ziarah kubur, macam ziarah perdana lah, setiap minggu pada hari Jumaat. Habib Omar sendiri yang akan pimpin, ratusan orang-orang tarim akan ikut belakang dia dan akan pergi ziarah. Dan dia orang akan ziarah lebih daripada 2 jam. Sebab banyak syekh dia orang nak jumpa. Banyak kubur-kubur syekh dia orang akan parking, dia orang akan baca Yasin. Yasin baca sampai 3 kali. Kat syekh ni sekali, kat syekh tu sekali, kat syekh ni sekali. Sampai 3 kali baca Yasin. Lebih daripada 2 jam. Kami duduk kat situ dah tak tahu nak apa dah. Tapi dia orang betul-betul passionate. Nah? Jadi, bila saya mencari jawapan kenapa mereka sangat kita kata pentingkan ziarah kubur ni, dia orang bagi satu hadis. Bukan dia orang bagi, saya carilah. Saya cari. Akhirnya Allah bagi jawapan. Saya terjumpa satu hadis. Dalam hadis tu Nabi SAW cerita tentang ahli syurga, yang mana ketika dia duduk dalam syurga, dia cari kawan-kawan dia yang pernah makan dan minum sekali dan berjuang dengan dia kat dalam syurga. Dulu di dunia kami makan sekali, kami solat berjemaah sekali, kami pergi berdakwah sekali, berzikir sekali, pergi majlis ilmu sekali. Tapi di syurga kami tak jumpa kawan kami tu. Kami tak jumpa dia. Jadi dia orang tanya kepada malaikat, malaikat pun tanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya dia orang dapat tahu bahawa kawan-kawan dia orang ni ada di neraka. Jadi dia orang pun minta izin pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk pergi ziarah, pergi jumpa. Dan dia orang pun minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dah jumpa tengok kawan duduk dalam neraka, dia orang pun doa pada Allah, ya Allah, dulu di dunia kami selalu bersama. Kami selalu makan bersama, duduk bersama, kami duduk majlis bersama-sama, kami mempelajari ilmu bersama-sama. Jadi kenapa dia orang ni di neraka, kami ni di syurga? Dia masukkanlah juga mereka ke dalam syurga. Asbab daripada doa orang-orang yang kenal kita, dan kita masuk dalam neraka pun akan dapat syafaat daripada asbab mereka. Ini yang disebutkan dalam hadis. Jadi orang-orang yang pergi ziarah kubur ni dengan harapan wali-wali Allah ni akan kenal siapa yang ziarah mereka. Sehingga nanti di akhirat dia akan beritahu kepada Allah, ya Allah, kesian daripada dia ni selalu datang ziarah aku. Dia selalu datang bagi Fatihah, selalu sedekahkan Fatihah pada aku. Dia selalu sedekahkan Yasin pada aku. Dengan harapan wali-wali Allah yang ada dekat situ akan kenal. Sebab wali-wali Allah ni insya-Allah ahli syurga. InsyaAllah ahli syurga. Tak mungkin wali Allah ni masuk neraka. InsyaAllah ahli syurga. Jadi bila dia orang dah di syurga, mereka-mereka inilah yang layak untuk bagi syafaat. Untuk mereka inilah orang yang akan kenal kita. Oh, dia ni aku selalu nampak dia selalu ziarah aku. Kemudian ada satu orang ustaz tu, dia buat satu kisah Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani ada satu orang ni pernah datang minta syafaat pada dia lah, minta doa pada dia. Dia kata ada saudara dia ni, dia mimpi saudara dia ni dalam kesusahan dekat dalam neraka. Jadi minta tolong Abdul Qadir Jailani tolong doakan dia. Tolong doakan dengan syafaat daripada dia. Jadi Abdul Qadir Jailani beritahu, tanya pada dia, pernah tak dia datang majlis aku? Tak pernah. Pernah tak dia duduk je? Tak pernah. Pernah tak dia datang jumpa salam aku? Tak pernah. Pernah tak kami bersua muka? Tak pernah. Pernah tak dia tengok aku daripada jauh dan aku tak nampak dia? Dia tengok aku daripada jauh je. Lepas tu sedangkan dia kata yang tu pernah. Barulah dia doa, ya Allah, dia pernah tengok aku, ya Allah, ampunkan dia. Macam itu. Allah ampunkan dia. Jadi ustaz tu bagi tahu,
untuk mendapat syafaat wali-wali Allah, untuk mendapat syafaat orang-orang soleh, kena ada kaitan dengan dia. Pernah ziarah dia, pernah duduk dalam majlis dia, pernah sedekahkan Fatihah kepada dia, kena ada kaitan dengan dia. Kalau tak kenal langsung, tak ada sebab untuk syafaat. Sebab itulah Nabi SAW tidak akan syafaatkan orang yang tidak berselawat pada Nabi, tidak ikut sunnah Nabi, tidak ikut perintah Nabi, sebab tak ada kaitan dengan Nabi. Kalau kita selalu selawat, ya Allah, kesian kat dia, ya Allah, dia selalu selawat pada aku, ya Allah, Allah akan ampunkan dia. Ya Allah, kesian kat dia, ya Allah, dia selalu pakai jubah, pakai serban, selalu amal sunnah, kesian kat dia, ya Allah. Benda yang berkaitan dengan Nabi. Ya Allah, dia ni selalu datang ziarah aku di Madinah, aku kenal dia, aku pernah tengok muka dia. Ada kaitan. Tapi kalau ziarah Nabi tak pernah, amal sunnah tak pernah, ya, apa benda berkaitan dengan Nabi, selawat pun dia halang orang. Dia halang orang berselawat. Dia halang orang pakai serban. Dia halang orang pakai jubah. Kan? Dan dia sendiri, dia marah orang pergi ziarah kubur Nabi. Orang macam ni tak dapat syafaat daripada Nabi SAW. Sebab bukan saja dia tak ada kaitan dengan Nabi, bahkan dia menghalang orang daripada ada kaitan dengan Nabi SAW. Jauh daripada kita kata keterkaitan dengan Nabi. Jadi bila pergi sendiri, tengok Masya Allah, baru Allah buka. Dan betapa pentingnya kita ni berada di dalam pandangan orang-orang soleh. Sebab tu kalau kita dengar ada ulama-ulama soleh datang, kita kena usaha untuk jumpa dia. Pergi salam pun jadilah. Kita tak tahu mana satu yang akan jadi asbab keselamatan kita di akhirat nanti. Kalau kita tak dapat nak jumpa dia, kita duduk dalam majlis dia pun jadilah. Kita duduk dalam majlis dia, dia buat haul ke, dia buat selawat ke, apa ke, kita duduk dalam majlis dia. Macam itu. Sebab supaya dia ada alasan di hari akhirat nanti. Jadi itu antara yang Allah SWT buka. Dan saya tengok bila setiap kali dia orang masuk kubur, dia orang akan buka selipar dia orang. Bila cek dalam hadis, ini adalah sunnah Nabi SAW. Nabi SAW bila ziarah kubur, Nabi akan buka selipar Nabi. Tak pakai selipar. Orang tak amal sunnah ni, tapi orang tarim amal. Yang dikatakan ahli bid'ah tu. Dia orang pula yang amal sunnah. Dia orang pakai selipar. Lepas tu saya tengok, di kubur-kubur dia orang ni, dia buat dalam bentuk simen. Yang mana kubur-kubur syekh-syekh ni, dia simen dulu. Saya tengok yang syekh-syekh punya kubur akan ada macam bunga. Bukan bunga, macam daun-daun. Dia kata daun biji selasih ke apa, something yang bau wangi. Dia satu tangkai bunga-bunga macam tu, ada daun hijau-hijau tu lah, dia akan letak. Dia akan ada yang cucuk kat belakang, ada yang ini. Kan, orang yang datang ziarah ni dia bawa bunga, bawa ini. Bila kita tengok memang amalan pelik. Amalan macam amalan bid'ah. Memang nampak macam, kalau orang yang sangka buruk ni, orang akan kata benda ni pelik dah macam Hindu lah. Tapi bila kita sampai ke situ, ustaz yang buat kami tu, saya tertanya-tanya, kenapa ada banyak bunga-bunga kat sini? Tak tanya pun. Saya tak tanya, saya tertanya-tanya dalam hati. Tiba-tiba ustaz dia cakap. Ustaz tu bacakan satu hadis. Pernah satu kali Nabi SAW lalu di sebuah kubur, dan Nabi terdengar ada orang kena seksa dalam kubur. Nabi cari pokok, cari apa macam tumbuhan, Nabi cucuk kat situ. Dan sahabat tanya kenapa buat macam tu. Nabi SAW bagi tahu benda yang mafhum dia, benda yang hidup ni, dia sentiasa berzikir kepada Allah. Selagi mana pokok ni hidup, insya-Allah dia akan kurangkan azab yang ada dalam tu. Jadi membawa tumbuhan ketika ziarah kubur ni sabit sunnah dia melalui hadis tu. Rupa-rupanya benda tu sunnah. Kita duk anggap benda tu amalan pelik. Kita yang tak amal, kita salahkan orang. Jadi dia orang bawa benda tu letak dekat kubur tu supaya pokok-pokok tu boleh berzikir, kan, dan menemani ahli-ahli kubur tu. Bukan untuk kurangkan siksa kubur, insya-Allah wali-wali Allah ni tak ada siksa kubur, tapi dia buat dia semata-mata untuk menghiburkan wali-wali Allah. Serupa macam kita pergi jumpa wali Allah, kita bagi hadiah. Nak bagi hadiah macam mana? Dah matilah, kita letaklah pokok kat situ. Sebab pokok-pokok ni akan berzikir dan menjadi hiburan kepada wali-wali Allah. Macam tu dia punya faham dia. Jadi saya pun masya-Allah, Allah buka jadi sangat berlapang dada, dan jadi kita jadi bertambah sayang, cinta terhadap amalan-amalan yang kita nampak tak bertentangan dengan sunnah walaupun sikit. Cukup dahsyat dia punya amalan-amalan sunnah dia yang selama ni kita tak faham, kita sangka buruk. Jadi orang yang ada sangka buruk, tak ada kejayaan. Tak ada kejayaan. Orang yang ada sangka baik, Allah SWT akan lorongkan dia ke tempat yang baik. Dan di sana banyak wali-wali Allah yang karamah zahir dia. Antaranya ada satu orang Habib ni, dia dirantai kaki dia. Ni kalau tanya orang tarim, dia orang kenal. Dia dirantai kakinya. Bila tanya kenapa rantai kakinya, dia buta. Sebab apa rantai kaki dia?
Sebab bila dia berjalan, terapung. Bila dia berjalan je terapung. Bila jalan dia terapung. Jadi Habib-habib semua, ulama-ulama semua takut benda tu jadi fitnah. Takut nanti orang terlampau jadi taksub, minta apa semua. Nanti kalau dia mati, orang jadikan dia berhala ke apa ke, maka dia orang rantai dia dalam rumah dia. Dia rantai. Last ustaz yang bawa kami tu, dia kata tahun 2013 kan, tahun berapa belah tu, masih lagi dia rantai. Tapi baru-baru ni saya pergi tengok dia orang dah buka dah rantai dia. Tapi dia act macam orang gila. Dia bila orang jumpa dia minta duit. Buat main dolar, bagi dolar. Dia tak nak duit Yaman, dia tak nak duit Malaysia, dia nak dolar ya. Minta dolar. Orang yang datang ziarah dia, orang akan anggap dia gila. Dia kata, ini ke wali? Ini ke yang kata terbang-terbang? Macam orang gila ya, minta dolar kat orang. Kita bagi $1, dia kata ni $1 kan $1. Dia buat tak dengar, Orang yang datang ziarah dia, orang yang dah biasa ziarah dia akan datang tak bercakap, dia akan duduk terus baca kasidah depan dia. Ada beberapa grup pelajar kat situ, dia terus baca kasidah depan Habib tu. Habib tu duk sibuk. Ni, dolar ni, duk sibuk dengan duit dia. Dia orang membaca kasidah. Kita cakap dengan dia, kami daripada Malaysia. Dia kata, dolar. Dia sibuk dengan dolar dia. Kami cakap apa pun dia tak respon. Memang panggil macam orang gila. Tapi lepas je habis baca kasidah tu dia angkat tangan macam doa. Macam doa. Kami pun angkat tangan. Lepas tu dia jadi gila balik. Dolar. Jadi dalam tasawuf, benda tu ada. Ada beberapa wali-wali Allah yang memang sengaja menutup kasyafnya, menutup karamahnya dengan berpura-pura gila. Ada yang jadi tukang sapu, padahal dia wali Allah. Ada yang jadi orang gila. Ada yang jadi macam-macam orang lah. Ada satu orang yang suka mencarut lah. Kita tengok, wali Allah ke macam ni? Kuat mencarut macam ni. Padahal dia menutup kewalian dia supaya tidak berlaku fitnah. Kalau wali-wali Allah ni bukakan karamahnya, dia akan jadi macam kes Halaj. Anallah kan. Dia duduk mengaku akulah Allah dalam jubah akulah apalah. Bagi dia tak ada masalah. Bagi dia tidak ada masalah sebab dia sudah zauq, dia sudah sampai satu maqam yang mana dia hilang fana diri dia. Tapi bagi orang lain jadi fitnah. Bagi orang lain akan terpesong akidahnya. Macam itu. Jadi wali-wali Allah ni dia tutup karamahnya semata-mata untuk maslahat orang lain. Jadi itu sedikit sebanyak perkongsian lah cerita pasal Yaman. Banyak benda nak cerita. Tapi yang itulah yang saya rasa bermanfaat untuk kita kongsi. Lagi-lagi pasal kubur dan sebagainya. Dan kita doa banyak-banyak pada Allah untuk Allah sampaikan kita ke sana. Sebab nak sampai ke sana ni rasa-rasanya lagi susah daripada nak sampai ke Mekah Madinah. Rasa-rasanya lagi susah. Mekah Madinah ni dia punya keperluan apa semua ni senang. Sebab dah ada kapal terbang apa semua. Dan nak sampai ke Yaman ni susah. Kena ikut jalan darat, kena ini apa semua. Masa kami nak balik, kami kena tahan 3 hari dengan tentera Oman. Sebab ada beberapa dokumen yang tak dikeluarkan oleh Kementerian Luar. Padahal kami semua dah lengkap dokumen. Tapi dia yang baca surat lambat. Surat kami sampai 4 hari bulan. Dia baca 9 hari bulan. Jadi sementara nak tunggu dia baca tu, kami kena tahan. Habis semua flight. Tapi itu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu pengalaman baharulah. Sampaikan kami dia punya sempadan tu tengah-tengah padang pasir. Sempadan tu tengah-tengah padang pasir, tak ada air, tak ada benda. Air sekejap ada, sekejap tak ada. Hari pertama tu tak ada air langsung. Jadi nak buang air pun semua memang masalah. Jadi ada sekali tu dah tak tahan sangat, kami pergi cari air aircon. Kerana bangunan tu ada aircon, dia ada air yang dilorongkan, jadi kami tak ada air. Pakai air aircon. Buang air pun semua. Yang ada air botol kecil-kecil untuk minum. Itu pun stok tu pun terhad. Dia bagi makan 2 kali satu hari. Sekali lepas Zuhur, sekali lepas Isyak. Tak ada minum petang ke apa ke, sarapan apa semua tak ada. 2 kali je makan. Jadi memang 3 hari tu satu pengalaman yang sangat perit. Tapi alhamdulillah Allah dah sampaikan, dah balik Malaysia, lega lah. Tapi tetap jiwa ni rasa nak kembali ke sana sebab ketenangan yang sangat dahsyat. Nak cerita tak tahu macam mana. Kalau kita pergi ke Madinah, yang suci tu tanah je suci. Orang dia macam-macam. Dengan peniaga dia menipu. Dengan kita pergi ke Mekah, orang sibuk nak suruh cium Hajarul Aswad, dia minta sampai 1,000, 2,000. Ada yang dia potong kita punya baju lah apalah. Tanah je suci. Orangnya
Macam-macam penjenayah ada, orang soleh mestilah ada, tapi penjenayah pun ada. Tapi kalau sampai di Tarim ni, walaupun tanahnya tidaklah dikatakan tanah suci, tapi orang-orang dia masya-Allah. Orang-orang ahlul Madinah, orang-orang ahlul Mekah di zaman Nabi. Kan dia punya amalan dia, dia punya akhlak dia, dia punya wanita-wanita dia memang dahsyat. Jadi kita azamlah hati kita untuk ziarah ke sanalah insya-Allah. Doa pada Allah. Baik, jadi sampai dekat ni lah. Apa yang baik yang buruk akibat datang kepada Allah SWT. Semua yang buruk disandarkan pada diri saya sendirilah. Tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah. Salawat asr. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Qidam baqa khalafat fil hawadis. Qiyamu min nafsihi wa dunya wa min nafsihi wa